Okey, tanpa melanggar masa, kita terus kepada soalan pertama lah. Buat sikit-sikit yang megat. Okey. Nanti balik sekolah semua dah busy kan. So sepatutnya gunakan masa cuti ni untuk selesaikan kerja-kerja yang tertangguh ni ya. Soalan 1 sebenarnya tak ada masalah. Soalan ni kertas 2 pun ada kan. Kalau kertas 2 boleh jawab, kenapa kertas 1 tak boleh jawab? Dan sentiasa ingat bahawa ini adalah fungsi apa? Ingat tak fungsi apa? Megat fungsi apa ni? Kalau ada modulus tu, kita panggil fungsi apa? Absolute. Absolute function. Lepas tu untuk kelas anggrek, hari tu kita dah bincang kertas 2 juga kan? Kertas 2 ke kertas 1? Hari tu dah bincang kertas 1 sebenarnya dengan kelas anggrek. Ada beberapa soalan kita dah bincang kan? Betul tak? Absolute function, okay, ataupun fungsi mutlak untuk BM lah, untuk kelas anggrek. So kalau ada modulus, kita nak buangkan modulus dan jangan confuse dengan object image. Soalan nak apa? Dia kata nak cari nilai-nilai X apabila image-nya ialah 3. So image tu adalah X ke Fx? Mana satu? X ataupun Fx? Image. Azika hari tu juga dah bagi tahu dalam kelas. Sepatutnya kelas anggrek tu hari tu dah buat kan? Untuk soalan 1 sampai 4 ke 5 hari tu sempat. Ada tak Azika? Kelas anggrek yang join hari ni? Alia Dana? Image adalah X ataupun Fx? Kamu kena pastikan kamu tahu apa itu objek image baru boleh jawab soalan. Kalau tak nanti kamu akan ganti nilai yang salah. So kalau image adalah 3, makna nilai Fx dia adalah 3. Ini adalah image. X ini adalah objek ya. So apabila image adalah 3, makna Fx adalah 3 lah. So ini X tambah 8 akan bersamaan dengan 3. So kita nak selesaikan persamaan ni untuk mendapatkan nilai X. Okay, nilai-nilai X, bukan nilai X saja. Kenapa ada nilai-nilai X? Sebab fungsi mutlak ataupun absolute function apabila kita nak buangkan ataupun nak hilangkan yang tu modulus, okay, kita perlu ada 2 kemungkinan jawapan. So sentiasa ingatlah, ada 2 kemungkinan jawapan iaitu 1 positif, 1 lagi negatif. Buat terus macam ni saja. Kamu punya image ada 2 kemungkinan jawapan, 1 positif, 1 negatif. Lepas tu selesaikan sahaja. 3 tolak 8. So X sama dengan negatif 5. 1 lagi X sama dengan negatif 3. Tambah pula. Tolak. Tolak 8 sama dengan negatif 11. Itu saja. Sebenarnya sangat mudah soalan pertama, tetapi kebanyakan sama ada tak jawab salah, dia objek image terbalik. Ataupun dia hanya buat sebahagian ni sahaja. Dia tak buat ini. Okay. Ataupun dia salah lah. Ada salah satu aja. Kalau untuk skema cikgu bagi ni lah sekali 1 markah di sini. Kalau 1 markah di sini nampak kedua-dua ni dapat 2 lah. Jawapan tu 1. Ini jawapan lagi 1. 4 markah. Okay. Kadang-kadang soalan macam ni tu dapat 2 markah sahaja. Cikgu saja bagi 4 bagi lebih. Tapi kalau saya bagi 2 markah semua akan mesti dapat kosong. Okay. Sebab kemungkinan ada yang dia buat soalan tu dia hanya bagi 2 markah di mana kedua-dua ni betul 1 markah, kedua-dua ni betul 1 markah. Okay, terpulang kepada soalan lah. Bagi cikgu bagi 4 sebab cikgu nak tengok sama ada pelajar boleh buat ke tak. Kalau saya bagi 4, sekurang-kurangnya ada yang dapat 2 markah lagi kan. Kalau saya setkan soalan ni 2 markah aja, semua mesti dapat kosong. Betul? So ingatlah, sentiasa ingat kalau fungsi mutlak ataupun absolute function mesti ada 2 kemungkinan jawapan. 1 positif, 1 negatif. Objek adalah nilai X, image adalah Fx. Okay, boleh faham semua? Is that clear? Boleh kita terus kepada soalan seterusnya sebab banyak soalan tu kita nak habiskan hari ini juga. Yang tak masuk tu cikgu tak tunggulah, nanti mereka akan tengok recording nanti ya. Okay, soalan 2 masih lagi fungsi. Okay, tajuk fungsi ya. Tapi cikgu nampak ada yang ramai dah lupa macam-macam mana nak jawab soalan fungsi. Pada hari ini tajuk form 4. Okay, tajuk fungsi memang akan keluar dalam SPM sebenar. Okay, 2-3 soalan tu memang tak ada, confirm ada. So macam mana pun mohon semua ulang kaji balik kalau dah lupa ya. So untuk yang ini adalah F bukan negatif 1, bukan 1 per F. Ini bukan indeks. Di mana ingat ini adalah songsangan. This is inverse function. So inverse of 5. Nak cari songsangan bagi nilai apabila objek dia adalah 5. So tak boleh ganti terus, tengok fungsi yang ada di sini, satu fx, satu adalah gx. Okay.
maka kita perlu cari fungsi songsangan bagi f(x). Boleh? Kalau nak cari fungsi songsangan, seperti biasalah kita let y. Yang paling mudah lah, yang biasa cikgu ajar tu. Let y, lepas tu tukarkan perkara rumus, jadikan x dalam sebutan y, nanti ganti balik. 3 langkah saja. So kita let y tu, kita let y apa? Let y sama dengan 2x tambah 1, fungsi f(x) tu. Kemudian tukar perkara rumus, ini akan jadi y tolak 1. Saya nak x sahaja kan? So y tolak 1 bahagi 2. Tulis balik y tolak 1 bahagi 2. Makna songsangan x saya adalah x tolak 1 bahagi dengan 2. Mohon tunjuk langkah kerja di mana saya tahu ada yang memang dia boleh buat terus. Di mana nampak saja dia ubah. Dia ubah-ubah, dia guna yang cara apa ni? Easy Maths tu. Dia terus dapat. Tapi kalau langkah kerja tak ada tu, tak akan dapat markah ya. So ini lepas tu songsangan y. Songsangan 5. Maka kita kena gantikan 5 lah. Ini adalah 5. Maka kita akan, ini akan ganti dengan 5. So ini 5 kan? X5, so 5 lah. So 5 tolak 1 bahagi 2. So adalah 4 bahagi 2 di mana jawapannya adalah 2. Okey. So yang ni ada 6 markah, mana bahagian A tu 3 markah, bahagian B tu adalah 3 markah. So untuk bahagian A tu, kalaulah dapat cari songsangan X, dapat 1, ganti nilai betul 1, jawapan 1. So 3 markah ya. So sambil-sambil tu mohon semak semula kamu punya kata soalan. Sekiranya ada silap menanda ataupun lah cikgu salah kira markah tu, nanti minggu depan dah balik sekolah terus rujuk pada cikgu. Sebab minggu depan cikgu nak mula key in soalan apa ni? Kamu punya result dalam SFPS dah. Masih lagi belum, baru buka tetapi belum disuruh untuk key in lagi. Kalau ikutkan SU peperiksaan suruh mulai minggu depan baru kena isilah. Okay. So cikgu nak pastikan semua markah adalah betul lah baru saya boleh key in. So untuk soalan B, ada banyak caranya. Sama ada kamu nak cari dia punya gubahan dulu, cari GFX dulu, baru ganti. Ataupun kamu boleh ganti F1 dulu, cari F1 dulu. Okay, lebih mudah kalau bagi saya lebih suka gantikan F1 dulu. Supaya saya tak perlu cari fungsi gubahan tu, composite tu tak perlu cari. Saya cari F1 dulu. F1 maknanya saya gantikan Fx tu. Kalau F1 maknanya 2 darab 1 tambah 1 iaitu 3 lah. F1. Lepas tu F1 GF1 maknanya kalau GF1 maknanya jadikan G3 lah. F1 adalah 3 kan. So nanti saya akan jadi G3. G3 ada sama berapa? X tolak 2. Maaf, yang ni adalah X adalah ganti dengan 3. 3 tolak dengan 2/3. So maka akan sama dengan 7/3. Inilah jawapannya. Kalau ini ringkas lah kamu nampak kan. Mungkin ada yang tak faham macam mana cikgu dapat boleh sama dengan G3 tu. Sebab sepatutnya saya buat macam ni. Kalau tak nampak tu kamu boleh buat cara yang biasa di mana kamu cari fungsi gubahan dulu. Okay, cari GFX. Cari GFX maknanya fungsi Fx yang ni masuk dalam X. Ini X kan? Ini X dia saya ganti dengan Fx. So ini pun akan ganti dengan Fx. Okay, Fx adalah apa? Fx adalah 2x tambah 1. So kamu boleh buat macam ni. GFX kan? GFX maknanya kita punya 2x tambah 1 tolak 2/3. Ini adalah saya punya Fx. Okay, ini adalah saya punya Fx. Tolak ni tulis balik. Tolak. Okay, ada yang dia ganti tapi lepas tu di sini lebih lagi x. Kalau you dah gantikan masuk nilai x, x tu tak ada dah sebab you dah gantikan nilai x tu dengan nilai x. Ada yang masuk x lagi maknanya salah lah. Nanti kamu kata x kuasa 2. Okay, so apa yang kamu ganti tu dah hilang. Maknanya x tu tak ada pemboleh ubah x dah. Pemboleh ubah x tu telah diganti dengan fx iaitu fungsi keseluruhan ni. 2x tambah 1. Okay, 2x tambah 1. Kesilapan saya selalu pelajar nampak macam ni. Dia dah ganti tapi ini x tu masih ada lagi. So salah. Okay. So kembangkan seperti biasa. Kalau tak kembang pun tak apa. Ini dah betul. Okay. Kamu kalau kembang kamu akan jadi 2x tambah 1 tolak 2/3 lah kan. So akan jadi 2x berapa? Tambah 1/3. Ini GFX. So kalau GF1 ganti 1 aje lah. 2 darab 1 tambah 1/3. Sama dah ini. Sama je.
Okay, sorry, tambah lagi satu. Kehilangan satu pula. Sama maaf ini adalah apa? 2x 2 tolak tambah 1, 2x tambah 1/3 kan? Betul. Apalah cikgu tulis. Betul kan? Okey, lepas tu tambah 1/3. So, sama dengan 7/3. Sama je. Sama sahaja jawapan tapi guna cara yang berbeza. Rasanya lebih senang guna cara ini ataupun cara ni. Mohon respon. Siapa yang suka guna cara yang pertama, angkat tangan. Seorang aja, Awin aja. Awin dan Nurin. Okey. Dengan Hazika. Okey. So yang kedua, siapa biasanya guna yang kedua? Yang lain-lain tu yang tak tahu, megang guna yang kedua lah. Okey. Yang secara bersama. Okey, tak apa. So as long as you guna cara yang kamu lebih mahir, okey, supaya elakkan kesilapan lah masa exam tu. Okey, kalau you tak confident tu, you nanti salah kan. So baik guna cara yang you rasa confident lah. Okey. So macam mana dapat 3 markah tu? Sekiranya dekat sini, kamu tahu mencari GFX, dapat 1 markah. So ganti nilai dengan betul, sama lah macam tadi. Ganti betul, jawapan betul, 1 markah lah. Sekiranya guna cara ini, cikgu akan buat 1 markah di sini. Sekiranya cara F1, ganti F1 dalam GF1. Ini K1 lagi, ini N1 lagi. Okay. So 2 cara berbeza lah, tapi dah akan dapat jawapan yang sama. Okay ke? Semua boleh ikut? Okay, Emil baru masuk ya. Iman baru masuk tadi. Okay, yang tertinggal tak apa, nanti tengok balik recording lah. Okay, yang tertinggal tadi yang masuk lewat tu lah. So kita terus kepada soalan yang ketiga. So far okay semua? Adakah terlalu laju? Kalau ada soalan terus angkat tangan, stop cikgu. Kalau rasa tak jelas ke, nak cikgu ulang balik ke. Okay, tolong stop me ya. Kalau tak nak cikgu kan laju, habiskan saja. Nanti kamu balik sekolah pula cikgu kan tu macam hari tu cikgu cakap tu macam mana lah. Soalan sama, cikgu ingat tak space tak cukup. Itulah cikgu sediakan 2 slide. So tak ada masalah, ni dah selesai. Okey, kita pergi soalan yang ketiga. Okey, soalan 3 ni pun ramai yang tak boleh nak jawab. Padahalnya soalan ni sebenarnya mudah je. Okey, persamaan kuadratik disuruh cari nilai-nilai K dan telah diberi punca alfa dengan 3 alfa adalah punca bagi persamaan ni. Ada 2 cara, sama ada kamu nak guna cara dalam pemfaktoran, kembang, lepas tu banding dengan persamaan yang telah diberikan, ataupun kamu guna cara hasil tambah punca, hasil darab punca. Okay, dua-dua boleh digunakan untuk mendapatkan jawapan ni. So cikgu cuba tunjuk hasil darab punca, hasil tambah punca dulu lah, SOR dengan POR dulu lah. So kita tengok kita punya sum of roots ataupun hasil tambah punca. Okay, alpha tambah 3 alpha akan sama dengan 4 alpha kan? Kalau saya punya hasil tambah punca. Okay, so berdasarkan yang ni, kalau kamu ingatkan hasil tambah punca adalah apa? SOR adalah kalau berdasarkan ABC. Berdasarkan ABC, SOR dengan POR tu, ingat tak? Ini tak ada dalam rumus kan? Cikgu kata kena hafal kan? SOR sama dengan yang berdasarkan ABC tu. Siapa ingat? Sum of roots equal to based on the value of ABC, the formula. Apakah formula dia? Okay, thank you Alvin. Negatif B over A. Okay, lepas tu POR. Kalau SOR adalah negatif B over A, POR adalah C over A ya. C over A. Dan ingat kalau sum of root mesti ada negatif. Mesti ada negatif. So berdasarkan sini kita rujuk kepada persamaan kuadratik ini. Kita punya nilai A adalah 1, B adalah K dan C saya adalah 27. Betul? Okay, so kalau saya punya sum of roots adalah negatif B bahagi A, maka saya dapat negatif K. Okay, saya punya product of roots adalah C over A, mana saya dapat 27. Okay, so kita bandingkan dengan apa yang kamu cari tadi. Ini sum of root kan? So makna 4 alpha akan sama dengan negatif K. Tapi kita tak dapat lagi jawapan sebab kita tak tahu alpha tu nilai berapa. So kita proceed untuk cari POR. Alpha darab dengan 3 alpha. 3 alpha kuasa 2. Tapi kita tengok ni, POR ada, 3 alpha kuasa 2 sama dengan 27. Kita bandingkan kedua-dua ni ya. Maknanya 3 alpha kuasa 2 sama dengan 27. Alpha kuasa 2 akan sama dengan 9. 27 bagi 3. So alpha akan sama dengan 3. Betul ke? Mau respon? Adakah jawapan alpha saya betul? Tak ada respon.
Tak tahu. Tak faham kenapa boleh dapat 3 cikgu. Boleh ke? Hanya satu jawapan saja ke? Alpha kuasa 2 sama dengan 9. So alpha sama dengan 3. Ke ada 2 jawapan? Okey, Megat kata negatif 3. Negatif 3 satu aja ke? Sebab ini kuasa 2, ingatlah kuasa 2. Okey, bawa sini kita punca kuasa 9 kan? Kalau punca kuasa 2, kita mesti ada 2 kemungkinan jawapan, iaitu positif 3 dengan negatif 3. Jangan hanya bagi satu aja. So jawapan anda akan tidak lengkap. Okey, so alpha akan jadi tambah tolak 3. Kalau alpha tambah tolak 3, so apakah nilai K anda? So kita tengok, bandingkan 4 alpha akan sama dengan negatif K. So tulis balik, negatif K sama dengan 4 alpha kan? So apabila alpha saya adalah 3, negatif K sama dengan 4 kali 3, negatif K sama dengan 12. So jangan tinggalkan jawapan macam ini sahaja. Sebab kenapa? Kita nak mencari nilai K. So kita tak nak negatif tu. Jangan kata, oh, I terus buangkan negatif tu sahaja. So nak hilangkan negatif itu, kita kena darab kedua-dua belah untuk negatif. Kalau ini darab negatif, negatif akan jadi positif. So kalau I darab ini jadikan positifkan dia, ini pun kena darab dengan negatif. Kedua-dua belah kena darab. Sekiranya kamu tinggalkan jawapan macam negatif K sama dengan 12 saja, tak dapat markah ya. So K sama dengan negatif 12. Ni baru satu K. Satu lagi apabila alpha sama negatif 3. Samalah negatif 3 sama dengan 4 kali negatif 3. K sama dengan negatif 12. Betul tak? So yang ni boleh potong. Ini tak payah darab apa dulu sebab kiri kanan ada negatif. Kiri kanan ada negatif. So maka kita boleh eliminate lah. Maknanya kedua-dua belah. So bawa sini bawa sana kan. So K saya sama dengan 12. So ada 2 jawapan di mana kalau K sama negatif 12 ataupun K sama dengan 2. Di mananya dapat markah, okey, sekiranya kamu cikgu nampak yang bahagian ini dengan bahagian ini. Kamu tahu cari SOR, POR ni, itu pengetahuan anda lah, so dapat P1. Okey, sekiranya kamu tak tahu macam mana nak bandingkan yang ni, dapatkan ini kan? Okey, salah satu lah. Kalau salah satu tu you boleh buat, lepas tu you boleh bandingkan yang ini, ataupun ini, mana tu? 3 alpha, okay, sorry. SOR, okay. So, kamu boleh bandingkan ini sama dengan ini. Ini K1. Okay, dapat K1. Lepas tu nanti kamu dapat alpha lagi K1, belum N lagi sebab ini bukan jawapan. Jawapan akhir baru dapat N. So, ini N1, ini N1. Okay, maka sekiranya kamu dah jumpa nilai alpha sampai sini dah dapat 3 markah. Sebab soalan ni 5 markah kan. Dapat lagi jawapan tu N1, N1. Ini adalah cikgu guna cara untuk sum of roots ataupun hasil tambah punca. Sekiranya kamu nak guna cara lain, iaitu kamu nak banding, boleh. Nak banding macam mana? Soalan sama ke? Tak sama. Boleh ke? Cikgu nak tunjuk langkah kerja yang kedua. Ke nak guna cara ini saja? Tak nak guna yang banding. Cikgu tunjuk kedua-dua. Ini dah. Kalau tak cikgu padamkan dulu. Tak sempat nanti dia nak salin tu. Boleh cikgu padam? Boleh. Boleh Nurin? Yes. Boleh Okay. So cikgu tunjuk cara yang kedua. Okay, kalau cara yang kedua di mana kamu bandingkan dia punya apa ni? Guna cara pemfaktoran. Kamu kena dapat macam ni lah. Buat yang kurungan. Alpha lepas tu X tolak 3 alpha. Sama dengan sifar. Lepas tu kembang lah. Kembangkan kembang lepas tu banding dengan ini. Bagi saya tak suka lah macam ni sebab rasanya nak kembang-kembang nanti pening kan. Lepas tu sebab dah tak ada nombor. Tak apa, kita cuba juga. X kuasa 2 tolak 3 alpha X tolak alpha X tambah 3 alpha kuasa 3 sama dengan sifar. Okey, lepas tu yang alpha X dengan alpha X tu I kena kumpulkan dia. 3 alpha. Alpha dah keluarkan lah kan. Kalau tak keluarkan pun tak apa. 3 alpha tolak alpha macam ni. Macam ni. So tambah dengan 3 alpha kuasa 2. Kenapa kuasa 3 pula atas? Saya tulis. Betul tak? Tengok balik semak balik. Adakah betul? Semua tengok skrin saya ni. Adakah saya kembangan saya betul? Lepas I kembang, lepas I faktor balik, I kumpul balik untuk yang X. Betul ke salah? Senyap je semua. Kusyuk semua.
dengan hati-hati nak kena sibuk nak saling ke apa. Tengok dulu, tengok elok, beritahu saya betul atau salah apa yang cikgu buat. Jangan cikgu cakap sorang-sorang aja. Macam mana? Megat macam mana rasanya betul ke salah? Salah. Awin kata salah. Okey, Awin kalau salah, mana yang salah? Bagi tahu saya. Keteka je cikgu tanya betul atau salah sebab soalan tertutup kan. Sama ada you akan jawab jawapan you betul atau salah aje. Mana kesilapan cikgu? Cikgu saja nak buat salah tu. Tengok kamu perasan ke tak? 3 alfa tolak alfa X. Memang X dah, memang betul lah cikgu memang tolak kan. Ini memang tolak kan. 3 alfa tolak alfa kan. Betul kan? X memang ada X. Memang ada. I tengok ni. Apabila kai kembang. Apabila kai kembang mesti dapat balik atas ya. Kalau tak dapat tu maknanya salah. So negatif 3 alfa X. Negatif dah jadi positif. Okay. So apa yang silap adalah di sini. Sini perlu buat 3 alfa tambah alfa. Okay. Kita nak kenapa? Sebab kat luar ni ada letak negatif. Cikgu letak negatif di sini. Okay. Sekiranya positif, ini akan jadi negatif 3 alfa. Ini jadi tolak pula alfa. So nak cantik dia buat macam ni. So kita tengok negatif 3 alfa X, negatif positif negatif alfa. Dah betul lah. So lepas yang ini kita banding dengan ini. Kita banding dengan yang persamaan iaitu tambah KX tambah dengan 27. So kita banding satu-satu. Kita kena buat bandingan. Yang ini akan banding dengan yang X. Okay, saya guna warna berbeza. Okay, yang ini pula akan banding dengan ini. 2 positif lah. So yang untuk yang depan tu 3 alfa tambah alfa dan 4 alfa lah kan macam tadi lah. 4 alfa negatif 4 alfa akan sama dengan K. Macam tadi saja kan. Tapi kita guna cara banding. Yang itu lagi 3 alfa kuasa 2 sama dengan 27. Samalah. Sama 9 alfa sama dengan tambah tolak 3. So baru kan ganti masuk apabila alfa 3 negatif 4 kali 3 sama K. So K sama dengan negatif 12. Okay. Oops. Betul ke tak apa yang cikgu tak buat tu? 4, negatif 4 alfa. Betul? Sama dengan K. So yang ni pula sama apabila alfa adalah negatif 3. So K sama dengan 12 lah. Masih lagi dapat jawapan yang sama tapi kita guna cara yang berbeza. Ini saya guna cara banding. Okey ya, boleh semua? Boleh faham apa yang saya buat? Tadi kita dah buat ni, balik kepada apa yang kita buat hasil tambah punca, hasil darab punca lah. Masa kita buat perbandingan tadi. Untuk cara ini kita kembang, lepas tu kita banding kedua-dua persamaan ni. Ini dengan ini. Okey ya, jelas semua? Dan kalau rasa jelas, tekan 1. Kurang jelas, tekan 2. Bagilah respon cikgu sikit. Ke nanti kalau tak ada respon tu, cikgu anggap yang masuk kelas tu hanya on kan Google Meet saja, langsung tak dengar. Nanti kamu kan tak markah tu ada silap tanda ke apa tu rugi sendiri ya. Tak dengar elok. Okey Anatan Kumar. Okey, so kita pergi kepada soalan seterusnya. Bahagian B ya. Masih lagi soalan 3 tapi bahagian B. Yang ni pun ramai yang silap. Cikgu pun tak tahu kenapa lah. Boleh ganti 4 dalam X. Dah lah di sini dah bagi tahu HX lebih besar daripada 4. Takkanlah ganti pergi X kan, X tu ganti dengan 4. Dia dah bagi fungsi ini kata cari jura-jura X untuk HX lebih besar 4. Maknanya ini, fungsi ini lebih besar 4 sahajalah. Kenapalah susah sangat ni? Cikgu tu pun rasa masa cikgu tanda, alamak semua ni macam tak buat ulang kaji saja kan. Soalan-soalan ni sebenarnya soalan sangat mudah. Okey, ini ketaksamaan. Bukan soalan yang susah-susah, yang memang format SPM, tapi bukan soalan yang berformat SPM di mana yang hebat sangat tu tak adalah. Memang soalan direct aja cikgu bagi ya. 10 tolak X tolak 2X kuasa 2 lebih besar 4. Ada yang dia bukan buat lebih besar 4, dia sama dengan 4. Sekiranya dibagi ketaksamaan ini, kita kena ikut. Tak boleh suka hati pergi buat tanda sama dengan saja. Kalau tanda sama dengan itu persamaan kuadratik lah. Bukan ketaksamaan. Kalau dibagi tanda ini maknanya soalan ketaksamaan. Maknanya kita lepas tu kita kena susun. Dalam bentuk iaitu AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Untuk supaya kita boleh buat pemfaktoran ke, kita nak cari punca kan. So yang ni kita buat, tengok.
ini adalah X dia adalah X kuasa 2 dia adalah negatif. Sini negatif So kalau nampak dia punya X kuasa 2 negatif, sentiasa kita jadikan dia positif. Okey? Kenapa? Nanti memudahkan kamu buat pemfaktoran. Terutamanya kamu suka menggunakan kalkulator untuk buatkan yang kurungan tu kan. Kalau negatif tu silap. So kalau saya nak positifkan dia, saya kena bawa ke sebelah kanan. So I jadikan dia kosong sini, semua I bawa sana. So akan jadi 2 X kuasa 2 tambah X tolak 10 tambah 4. Ini boleh faham? Sebab kenapa saya nak kamu tengok dan ringkaskan dulu, nanti baru susun balik. Tulis elok-elok balik. Kenapa kosong tak sebelah kiri cikgu? Tak apa, buat dulu. Ni pemudahkan. Tambah X tolak 6. Okey, dah selesai. Saya tengok balik. Tanda saya ini adalah kurang. I baca dari sini ke sebelah sini. Maka persamaan ni adalah kurang daripada sifar. Tolak balik. Tulis balik. Baru tukar tanda. Tulis balik macam ni. Kenapa cikgu nak buat macam ni dulu? Sebab ada yang selalu dia, kalau dia tukar tanda tu, dia lupa nak tukar tanda. So baik dia pindah semua dulu siap-siap, nanti tukar satu kali. Kalau tak nanti kiri kanan. Kalau tak tukar tanda, pelajar akan buat macam ni. 10 tolak X tolak 2X kuasa 2 tolak 4 lebih besar kosong kan. Nanti dia buat macam ni. 2X kuasa 2 tolak X tambah 6 lebih besar kosong. Nanti dia buat pemfaktoran. Tekan kalkulator apakah X dia. Mesti ada yang buat macam ni. 2X tolak 3. Lepas tu X tambah 2. Sebab saya dapat saya punya X adalah negatif 2. Saya punya X adalah 3/2. Betul tak? Ramai mesti buat macam ni kan? Tetapi kamu tak akan dapat markah. Sebab kenapa? Sebab di sini. Sentiasa ingatkan bahawa sekiranya kita membuat pemfaktoran, kalau sekiranya saya nak kembangkan pemfaktoran ni ke balik rujuk balik mesti sama. Apabila saya kembangkan ini, saya dapat 2X kuasa 2. Bukan negatif 2X kuasa 2. Okey, maka dah salah. Okey, so sentiasa jadikan kamu punya X kuasa 2 tu mesti positif dulu. Okey, baru kamu buat pemfaktoran langkah seterusnya. So yang ni baru betul. Nanti kamu pun akan ada menghadapi masalah dengan tanda ni. Okey, tanda ketaksamaan itu. Okey, sebab kamu kata, oh ini tak ada negatif kan. Nanti kamu punya kawasan akan salah. Okey, so tengok ni sebenarnya kurang daripada kosong. Sebab kenapa? Nanti kamu kena satu lagi, kalau ketaksamaan mesti lakar graf untuk menunjukkan kawasan mana, julat dia ada di ke mana. Okey, lepas tu kalau di sini, ini buatlah kurungan, kurang daripada kosong. Kalau tekan kalkulator, kamu akan dapat X sama dengan 2 kan. Ini adalah 3/2 kan. So tulis balik 2X tolak 3, X tambah 2. Tetapi belum selesai. Ini salah seperti mana cikgu kata tadi. Ini salah, jangan ikut Ini salah. So ini salah. Jangan salah yang tu. Buat apa yang cikgu buat di sebelah kiri satu salah. Ramai yang cikgu kena tolak markah. Cikgu tak bagi jawapan. Tak bagi markah. Sekiranya pemfaktoran anda dah lepas faktor tak sama dengan persamaan kuadratik dekat atas tu. Cikgu memang bagi kosong. Okey. Walaupun jawapan itu adalah betul. Sebab teknik marking tu memang tak boleh dapat markah. So cikgu nak train kamu dari sekarang. Yang kata pula nanti SPM sebenar masih lagi guna cara yang sama, nanti kehilang markah pun tak tahu. Okay, so yang ni saja kamu kena lukis lagi graf. Jangan buat macam tu sahaja. Lukis graf di mana ini kurang daripada kosong. So kurang kosong kat mana? Di kawasan sini. Dan mesti kena label. Okey, yang lakaran graf anda tu mesti kena label, mesti kena nampak dua ni. Okey, so kurang kosong maknanya saya punya julat X adalah di antara, kalau sini ada tanda sama dengan, mesti ada sama dengan soalan ni. Kalau ketaksamaan ni ada sama dengan, sini mesti ada sama dengan. Ada yang tak buat sama dengan tu tak dapat markah jugalah. Sebab tak ikut soalan. Mesti antara kedua-dua ni. Ini baru dapat markah penuh. So markah mana yang kamu akan dapat? Kamu akan dapat 1 markah untuk yang ini, pemfaktoran. Okey, sebab 3 kan? Gambar raja 1, jawapan akhir tu 1.
Sekiranya langkah kerja tak ada markah, maka jawapan tak ada markah. Oleh sebab dulu kalau ikutkan KBSN dulu, kalau kamu hafal sahaja tanpa tukis gambar raja ini, ada jawapan dapat markah penuh. Sekarang sini salah, kalau sini betul, salah. Kalau contohnya tanda inilah, tanda ni adalah lebih besar, tapi jawapan kamu memang buat di antara. Gambar raja memang buat macam ini juga. Kalau sini dah salah, K dah salah di sini, sini salah-salah lah. Semua kosong. Okey, satu markah pun tak akan dapat. Jelas ya? Memang nak tanda untuk format penandaan memang sangat straight lah sekarang. So ingat jangan skip langkah kerja, semua buat elok-elok. Okey? Cikgu memang kat tali ni, cikgu memang tak tanda dengan straight lah. Cikgu tak bagi, tak apalah sikit-sikit salah cikgu bagi. Okey ke? Boleh ikut? Boleh saya continue ke soalan keempat? Dah setengah jam dah. Okey? Boleh ya? Senyap tu maknanya dah boleh lah. Tak start-stop dia ke mana okey lah. Soalan ni pun cikgu nak tegur. Ni soalan ni hari tu, soalan masa pentaksiran sumatif tu kali pertama cikgu ada bagi soalan lebih kurang macam ni juga. Tapi rasanya ramai ada lepas pandang soalan macam ni ya. Jika sebutan ke N bagi satu janjang aritmetik ialah 4N tambah 3. Cari hasil tambah. Hasil tambah ni, hasil tambah di keyword hasil tambah. So nak cari TN ke nak cari SN? TN ke SN? Ramai yang pergi cari SN. Cari TN, sorry. Okey, cari hasil tambah ini nak cari SN. Okey, bagi dua sebutan pertama makna kena cari S20. Betul tak? Tapi kalau nak cari S20, tahu ini adalah janjang aritmetik. Apakah rumus untuk mendapatkan SN? N bahagi 2, 2A tambah N tolak 1, D kan? Ini rumus dia. Okay, sekarang perhatikan rumus ini. Apakah maklumat yang kita perlu? Kita perlu N, kita perlu A, kita perlu D. Berdasarkan sini kita memang dah tahu N adalah 20. So tak ada masalah 20 per 2. Ini, tapi kita tak ada A, kita tak ada D. Kita tak ada sebutan pertama, tak ada beza sepunya. So macam manalah kita nak dapatkan nilai ini? Di sini bagi tahu jika sebutan ke N bagi satu janjang aritmetik adalah 4N tambah 1. Maka maklumat ada di sini adalah TN. TN saya adalah 4N tambah 3. Sekiranya saya nak cari sebutan pertama, boleh tak saya dapat daripada sini? Sebutan pertama maknanya T ke berapa? Sebutan pertama tu T berapa kelas? Satulah. Kenapa nak buat question mark lagi? Tak confident. Okey, sebutan pertama T1 lah kan. Okey, so kita terus ganti sahajalah N tu 1. Maknanya 4 darab 1 tambah 3. So 4 tambah 3 iaitu 7. So sebutan pertama saya adalah 7. Maka A saya adalah 7. Saya dah dapat A, saya boleh ganti masuk ini nanti dapatlah S20. Tapi tak boleh lagi kan, saya tak ada D lagi. So macam mana saya nak dapatkan beza sepunya? Dah dapat T1 dah. So kita kena cari sebutan yang keberapa untuk dapatkan beza sepunya. Okey, cepat. Kena fikirkan dengan laju. Macam mana kita boleh dapatkan beza sepunya? Apa maksud beza sepunya? Ataupun common difference. What is the common difference? How you determine the common difference? Macam cikgu cakap seorang-seorang je. Okey. TN. Okey, TN A tambah N tolak 1 D. Tetapi kat sini tak perlu. Kita dah diberi TN dah kat sini. Kita tak perlu guna formula tu Megat sebenarnya. Kita dari sini kita dah dapat 4 kali 1. Apabila kita nak cari sebutan pertama, kita ganti N dengan 1. Kalau saya nak dapatkan beza sepunya, so saya perlu sebutan yang keberapa? Apakah maksud sebutan, apakah maksud ni beza sepunya? Bersasur je asyik cikgu cakap. Okay? Common difference. Macam mana? T2 tolak T1. So kita perlulah cari T2 dulu kan? Sebab soalan di sini tak ada bagi T2. Tapi T1 pun tak bagi. So macam mana kita cari? Kita gunakan yang formula umum yang telah diberikan. Tn sama dengan 4N tambah 1. So saya dah dapat T1. Sekarang saya nak dapat D. Seperti Awin kata, kena
T2 tolak T1. Alia Husnam kata kena dapat sebutan kedua. So kita cari T2 dululah. So carilah T2 dengan gantikan N adalah sama dengan 2. So apakah T2 saya? 8 tambah 3, 11. So sebutan kedua saya adalah 11. Tetapi itu bukan beza sepunyi lagi. Sebab D seperti mana dah sebut T2 tolak T1. Mana 11 tolak 7. So D saya adalah 4. Maka baru saya dapat A, dapat D. Baru saya boleh ganti masuk untuk dapatkan saya punya S20. So masukkan nilai sahaja. 2A tu tadi dapat, ini adalah 7 tambah dengan 19 ataupun 20 tolak 1. Kalau tak nampak tu tulis balik dulu. Tulis panjang tak apa. D tu adalah 4. Cepat. Semua tekan kalkulator sama-sama. Ramai salah tau soalan ni. Kalau rasa macam tak ada orang betul je. Megat betul lah soalan ni. Megat. Tak juga kan? Itulah saya kata kalau tak silap macam tak ada orang yang betul soalan ni. Padahalnya cikgu dah pernah mengajar. Tapi memang suka soalan SPM dulu memang suka keluar bentuk macam ni lah. Dia tak bagi direct lah, tapi dia nak pelajar fikirkan nak cari A dulu. Dia tak bagi direct A, tak bagi direct D. Mana dia tak bagi janjang itu, dia bagi formula umum. So apakah jawapan akhir? S20. Okey, 900 ya, betul. So macam mana dapat 3 markah? Kita cikgu buat banyak-banyak baru 3 markah. Ya, memang macam tu lah. 3 markah tu, ini N1. Jawapan memang N1 lah. Ini K1, maknanya kamu guna rumus dengan betul, masukkan nilai dengan betul lah. Sekiranya kamu nilai A dengan D ni kamu salah. Tapi memang guna cara yang betul untuk carikan A lah. Maknanya salah, memang ini diganti. Tetapi mungkin kesilapan ke apa, 4 tambah 3, 7, kamu tulis tiba-tiba tulis 8 kat sini. Okey. Tapi kamu ganti di sini pun 8, jangan risau, ini dapat lagi lah. Ini masih lagi dapat. Okey, sekiranya kamu tahu cari A dengan D tu dah 1 markah lah. So 3 markah. Okey, untuk bahagian ni ya, 4A ya. Walaupun 3 markah, ramai yang tak dapat kan. So dah ingat dah. So tolong kalau bagi yang formula umum sebegini, cari A dengan D dulu. Walaupun kalau dia adalah janjang geometri pun guna cara yang sama. Hanya dia punya janjang geometri sini akan jadi R, iaitu T2 bahagi dengan T1 saja. Pun boleh ganti masuk untuk dapatkan A. A tu memang T1. Okay? A tu memang T1. Sebutan pertama adalah T1. Okay, bahagian B masih lagi janjang, soalan janjang. Tapi masih lagi janjang aromatik. Di mana kata dia bagi tahu sebutan, 3 sebutan yang pertama. Tetapi yang sebutan itu dalam sebutan K. So kamu nak cari nilai K. So tengok soalan macam ini. Ingat ciri-ciri bagi janjang aromatik. Okey, iaitu mempunyai beza sepunya. Okey, dia beza sepunya iaitu T2 tolak T1. Bukan pergi ganti yang 13 dalam K nampak dalam pergi ganti nanti atau macam-macam dia pelik-pelik pun tak pernah cikgu mengajar cara tu dia keluar. Tapi masalah lah apa yang dia buat tu. Okey, so ingat beza sepunya sebutan selepas tolak sebutan sebelum. Kalau ikutkan yang ini, kita ada 3 sebutan kan. So maknanya kalau nak dapatkan dia punya beza sepunya, saya ambil ini, tolak ini. Lepas tu ambil pula yang ketiga, tolak yang kedua. Okey, nanti saya ambil pula yang ini, tolak yang ini. So nanti kita akan dapat D kan, dua-dua pun dapat D kan. So kita bandingkan sahaja. Okey, kita bandingkan sahaja. So macam ni. D adalah T2 tolak D1. Okey. So kita nak carikan sebutan sepunya. Sebutan sepunya pula. Beza sepunya. Okey. So kita buatlah 4K tolak 2K tolak 1. Kenapa saya buat kurungan? Sebab ini melibatkan 2 sebutan. 2K tolak 1. Sekiranya saya tidak buat kurungan, nanti kamu mesti akan salah. Sebab ini negatif akan jadi positif. Kalau tak buat kurungan, kamu akan kekal lah negatif itu. Sepatutnya akan jadi positif. Ini akan sama dengan apa? 13 tolak 4K. Sebab kenapa? Saya ini T1, T2, T3. Maka apa yang saya buat adalah T2 tolak T1 akan sama dengan T3 tolak T2. Kita bandingkan. Sebab
tujuan kita adalah sama, iaitu mencari D. Sebab ini adalah ciri-ciri dia, iaitu D. Okay. So lepas tu kita kembang 4K tolak 2K tambah 1. Kalau tak berkurungan tu nanti akan jadi tolak 1 lah. Di mana akan buat salah. So 13 tolak 4K ya. So kumpulkan semua K. Kumpulkan semua K, kamu dapat berapa? Kalau ikutkan cikgu tengok di sini, ini 4K, ini tolak ni bawa sini, dia apa? Jadi 8 kan? 8 lepas tu tolak 2 jadi 6. Kalau tak nampak tu semua bawa dulu. 4K tolak 2K tambah 1 tolak 13 tambah 4K. Kalau tak nampak boleh buat panjang-panjang dulu. Baru cari kawan dia. Ni K, K, K. So 4K tambah 4K, 8K. 8K tolak 2K, 6K. Okay, lepas nombor 1 tolak 13 akan jadi tolak 12. Sekarang nak cari K kan? So 6K sama dengan 12. K saya bersamaan dengan 2. Okay, mudah aja kan? So ini adalah N1. K1. 2 markah je. Macam ni. Sebab dia ada 2 bahagian kan soalan ni. N1, kalau nak nampak ini saja. Kalau saya nampak kamu tahu T2 tolak T1 sama dengan T3 tolak T2 dah dapat 1 markah. Okay. Rasanya soalan ni pun macam tak ramai yang betul. Memang tak ramai yang betul. Memang kertas 1 tu sangat teruk dia nampak markah tu. Okay. Paling tinggi pun 30, paling tinggi kalau tak silap hanya Megat kan. Megat berapa markah dah? 40 lebih ke 30 lebih ya? Ke 50 lebih? Tak ingat dah cikgu. Okay. Okay, sorry. Boleh kita teruskan Ni bahagian 1 Okay, bahagian 2 pula. Bahagian 2, nilai N dengan keadaan Tn adalah sama dengan 4,000. Ya, Megat paper 1. Okay, ini memang kita dengan bincang paper 1 kan. Kalau tak silap, Megat punya paper tu lebih tinggi kan daripada paper 1 kan, betul? So, paper 1 80 aja. Tapi ramai yang dapat bawah 20 markah. Ramai. Ada yang bawa 10 pun ada, kosong pun ada. Okay, yang ini Tn sama dengan 4998. Kalau tak silap 55 tu paper 1 kot. Paper 2 tu 67. Cikgu rasanya kamu punya paper 1 lebih tinggi, paper 2 lebih tinggi dari paper 1. Okey, yang ke bahagian 2 tu. Macam mana buat? Tadi A tu berapa tadi? Dah cari A ke? Ini. Belum kan? Masih soalan yang sama. Soalan yang sama di bahagian 2, maka kita akan ambil nilai di sini. Okey, K dah dapat 2. Kalau K dah dapat 2, maknanya 2 kali 2 tolak 1. So, dia punya sebutan pertama adalah 4 tolak 1 iaitu 3. Okey, yang kedua pula adalah 4 kali dengan 2 iaitu 8. 13. Okey, dan seterusnya lah. Sebutan pertama adalah 3. Sebutan kedua 8. D adalah 8 tolak 3. So, di sini A adalah 3. D adalah 8 tolak 3 iaitu 5. Okey. Sebab semua masih lagi dah bagi tahu adalah janjang aritmetik. Okey, makna Tn akan sama dengan 4998. Kita nak cari sebutan N. Makna sebutan yang keberapa akan dapat jumlah, sebutan keberapa iaitu sebutan itu adalah 4998. Right? So kita tadi macam, ingat lagi tak formula untuk Tn? Tn A tambah N tolak 1 D kan? So kita tak tahu N berapa. Tapi kita tahu Tn adalah 4998. So A saya dah dapat, D dah dapat berdasarkan tadi dah dapat nilai K. So maka saya boleh gantikan A saya buat di sebelah kiri ya. Sebab nanti saya tahu Tn saya adalah 4998. So A adalah 3, ganti masuk, tambah N tolak 1. N memang tak tahu tu. So kita tulis balik. D adalah 5 sama dengan 4998 ganti masuk aja. Okay. So kembanglah. 3 tambah 5N tolak 5 sama dengan ini. So 5N akan sama dengan 4998. 3 tolak 5 berapa? 3 tolak 5 negatif 2. Negatif 2 tambah 2. Tambah 2 kan? So ini 5N akan sama dengan berapa? 5,000. Betul kan? So N sama dengan apa? 1,000. Itu sajalah. Susah ke senang? Masa cikgu cakap tu macam senang je kan? Masa kamu buat tu, entahlah tak tahu macam mana nak mula. Betul? So 5 markah tadi, 2 markah di bahagian 1,
3 markah di bahagian ni. Ni ya, ini 2 markah tadi kan. Jumlah dia 5 markah untuk dua bahagian. Bahagian 1 tu 2 markah. Bahagian 2 tu 3 markah. 3 markah tu cikgu bagi markah 1 di sini. Sekiranya kamu boleh dapatkan nilai A dengan D berdasarkan bahagian 1. Lepas tu gantikan semua nilai dengan betul. Kat sini ganti dengan betul. Satu lagi. Jawapan 1 lagi. So jumlah 3 tambah 2 iaitu 5 markah. Okey? Boleh semua? Janjang aritmetik. Bukan janjang aritmetik ya. Uji aritmetik ni semua mudah-mudah aja kan. Boleh ya? So yang ni soalan 5. Soalan log. Ni soalan ni pun cikgu dah pernah bincang masa ulang kaji, kelas ulang kaji. So langkah pertama kalau nak selesaikan persamaan log tu mesti tengok apa dulu. Siapa boleh jawab? Ya Zurin, ada lagi tak Zurin? Mohon jawab soalan saya. Kalau saya nak selesaikan persamaan log, langkah pertama kita kena tengok apa dulu? Kena pastikan apa yang sama dulu. Zurin sudah pergi mana? Nathan Kumar base mesti sama. Dia tak ada soal lagi, tak confident. Yes, good. Nathan Kumar ya, yes, must be same base. Dia punya asas mesti samakan dulu. So ini tengok, ini asas tak sama kan. So kita samakan asas dulu lah. So yang ini kalau saya asas 3, saya nak samakan dengan asas 3, 27 nak tukar jadi asas 3, kena tukar base. Okay, masih ingat lagi macam mana tukar base? Ni soalan kertas 2 pun ada kan. Video cikgu hari tu dah upload dah. Siapa yang dah tengok dah? Sepatutnya tahu dah. Ini log, ini adalah apa? Contohnya A ni B kan. Saya nak tukar kepada log asas C. So atas dulu. Baru bawah. Okey, maka untuk yang ini saya kekalkan yang bahagian kiri dulu lah sebab saya tak nak buat apa-apa. Saya nak tukar base dulu. Tukar kepada base apa? Saya tukar kepada base 3. So maknanya log C ada 3 lah. So ini tulis balik dulu. X tambah 1 kuasa 3. Tulis yang atas dulu lah. Okey, lepas tu tulis yang bawah. Base dia, asas dia tadi, yang asas adalah 27. Asal dia adalah 27. Ni boleh faham? Ni, guna cara ni. Tukar base lah. Sekiranya tahu tukar base, dah dapat 1 markah dah. Okey? So dari sini kita tengok 3. Kalau asas 3, 27 adalah 3 kuasa berapa? Kalau cikgu kata hari tu guna kalkulator, siapa yang guna class quiz tu, tapi yang ni nilai kecil saja kan. Kalau dah biasa nampak tu, dah biasa buat tahulah ni 3 kuasa 3. Okay. So yang ni kita guna hukum log juga. Ni 3 hukum kuasa, 3 bawa ke depan. 3 bawa ke depan. Okay, ini akan jadi 3 log asas 3 X tambah 1 bahagi dengan log 3 kuasa 3. Okay. So lepas ini cikgu pun tak mesti apa-apa dulu. Tak nak buat apa-apa dengan dia dulu. Lepas tu ini pun sama, kita guna hukum kuasa 3 ke bawah ke depan kan. So ini akan jadi 3 log asas 3 X tambah 1. Okay. Lepas tu 3 log asas 3. Ini kalau ingat log A akan sama dengan apa? Hukum log anda yang dah belajar. Log A akan sama dengan apa? Asas A nilai A. Win 1. So ingat dah akan 1. So gini log 3 so sama dengan 1 lah. So ini akan bersamaan dengan 1. So cikgu boleh terus buat cancel. So ini boleh terus buat cancel lah. Plus masuk. Bagilah 3 bagi 3 tu 1 lah kan. So ini pun dah jadi 1. So apa yang tertinggal? So kita tertinggal ni sajalah. Saya tulis balik. Okay, so next saya sambung di sini. Maknanya saya akan tinggal macam ini. Asas 3, 2x tolak 5 sama dengan log asas 3x tambah 1. Ini faham? Sebab saya ini dah jadi 1 di sini. Ini ke semua ni 1. Ni 3/3 pun 1. So semua ni dah tak ada. Tinggal ini sajalah. So ini tinggal ni saja. So sekiranya dah boleh samakan macam ini. Kalau kiri kanan adalah log, kita boleh masukkan macam tu sahaja. Okey. Sebab dengan syarat ni adalah satu benda. Dia ni adalah satu benda. Benda yang sama. Dia 2x tolak 1. Dia 2x tolak 5 dengan x tambah 1 memang dalam kurungan.
Dia bukan dua sebutan yang berbeza. Sekiranya dia ada log 3x tambah 1 tambah lagi log satu lagi kat sini, dia ada dua sebutan yang berbeza, kita tak boleh potong macam ni. Mana belakang ni ada benda, ada lagi tambah tolak ke, kita tak boleh potong. Tapi sebab ini macam single, dua-dua pun single. Okey, kalau single boleh potong, potong sebelah kiri dan kanan. Okay, lepas tu baru kita samakan dia punya persamaan. Oops, tukar merah pula. So 2x tolak 5 sama dengan x tambah 1. Selesaikan persamaan linear seperti biasalah. X bawa ke kiri, so akan jadi apa? X kan? 2x tolak x. 5 bawa sana, 1 tambah 5, so 6. So jawapan lah. Itulah jawapannya N1 di sini. Okey. Kalau kamu boleh buat macam ni, dah kembang ni, nampak sampai sini dah dapat K1. Tukar base, tahu tukar base, dah dapat 1 markah. Guna salah satu hukum, contoh hukum kuasa, you bawa 3 turun ke depan, you tahu log 3 adalah 1, 1 markah lagi. Yang ini, 2 markah ni bagi kepada hukum log yang kamu gunakan. So kalau nampak sahaja mana-mana hukum log guna dengan cara yang betul, walaupun jawapan sini salah, masih boleh dapat 1 markah ya. So ingat. So mesti hafal ataupun kamu mesti pandai penggunaan semua hukum. Hukum darab, hukum bahagi, hukum kuasa, lepas tu tukar base tu, semua kena ingat sebab tak ada dalam rumus, tidak diberi dalam rumus, semua kena hafal. Okay, kalau kamu dah biasa dah buat banyak kali, dah buat banyak-banyak soalan tu, dia akan automatik datang dalam kepala you. Tapi masalahnya kelemahan sekarang ni, saya nampak semua ni kelemahan tu kurang membuat latihan. So yang kamu tak cakap tu. Okay, cuba harap lepas ni kamu kena usaha setiap hari kena buat latihan supaya konsisten, nanti dapatlah boleh buat. Okay, soalan 6 soalan ni 6 ni rasanya macam tak ada orang boleh jawab ke tak ada jawab, semua kosong aja ke apa. Mungkin ada jawab tak soalan 6? Ada pun jawab pun dapat yang cari kecurunan sahaja, tak silap. So soalan ni adalah soalan koordinat geometri. Lepas tu soalan ni sebenarnya kalau kamu dah belajar modern maths, dapat full, my God. Okay, thank you. Okay, so respond. Okay, so ingat tak ada orang betul. Ramai salah sebab soalan ni modern maths pun boleh jawab, kalau dah belajar maths pun boleh jawab. Betul tak? My God, sepatutnya kan. Kalau guna y sama mx tambah c pun boleh. Tapi kamu kena hanya ada satu pengetahuan di mana cari dia punya berserenjang, perpendicular, macam mana dapatkan dia punya kecurunan bagi garisan normal tu. Okay, dia bagi yang ni diberi, ini tembelan garis tau. Garisan lah. Okay, kalau tak bagi gambar aja tak apa, boleh lakarkan sendiri. Okay, diberi bahawa M4 adalah titik tengah. So ini titik tengah lah, M6, 4. Dan tembrang yang menghubungkan titik P dengan titik A, ni maknanya P, ini adalah R. R memang tak tahu, kita buat XY. Okay, ini 6, 4, ini adalah 4, 8. So cari persamaan garis lurus yang melalui titik A dan berserenjang dengan garis lurus PR. Maknanya dia nak cari persamaan ni yang melalui sini. Dengan ini mesti berserenjang. So apa yang kamu tak ada adalah ini. Kamu tak ada koordinat ini. Tak ada koordinat ini maknanya kamu tak boleh carilah persamaan. So langkah pertama, cari koordinat ni dulu. Lepas tu nak persamaan normal, maknanya mesti ada kecurunan ini dulu. Lepas dapat kecurunan ni, dapatlah kecurunan normal guna M1, M2 sama dengan -1 untuk dapatkan kecurunan normal. Lepas tu ganti masuk dalam rumus, dapatlah persamaan yang melalui titik R. So masa kamu jawab soalan, kamu rancang dulu apa yang kamu kena jawab dulu. Soalan nak apa? So langkah pertama kamu kena cari apa dulu? Cari R. So macam mana nak cari R? M adalah titik tengah. So gunalah formula titik tengah. Okay. So nak cari titik tengah. Apakah rumus titik tengah kelas? Mohon respon. Formula untuk dapatkan titik tengah. Macam mana dah boleh dapat titik ini? Afika, ada lagi Afika? Mohon cikgu respon. Apakah formula untuk titik tengah? Senyap aja semua. Alisa, X1 tambah X2 bagi 2. Megat. Okay, thank you Megat.
Maknanya kita ambil nilai X dengan nilai X. Ini tambah ini bahagi 2 dapat ini. Sebab ini titik tengah dia. Ini jawapan dia. Sekarang kita nak cari R. R ni kita tak ada. Mana hasil tambah ini dengan ini, X1 tambah X2 bahagi 2 sama dengan 6. So itu adalah X. Okay, so kita boleh ganti cari titik tengah X tambah 4 bahagi 2. Kalau Y adalah 8 tambah Y bahagi 2 sama dengan apa? Sama dengan 6, 4. Cikgu tulis macam ni, faham tak? Yang ini adalah X, koordinat X. Ini adalah koordinat Y. So maka kita bandingkan. So X tambah 4 bahagi 2 sama dengan 6. X tambah 4 sama dengan 12. X sama dengan berapa? 8 lah kan? 12 tolak 4. Okay. Lepas tu 8 tambah Y bahagi dengan 2 sama 4. So 8 tambah Y sama dengan 8. Y sama dengan 0. So maka koordinat R saya adalah 8, 0. Okay, itu koordinat R. So dah dapat R, kita nak carilah dia punya keturunan PR. So kalau kita tak, contohnya lah, kamu nak cari keturunan kan. Cikgu sarankan kamu guna PM, tak guna PR. Sekiranya nilai koordinat R tu salah, keturunan anda masih lagi betul di sini. Sebab ini dah diberi dalam soalan. So cikgu galakkan guna jawapan yang ada, bukan terbitan ataupun bukan yang hasil pencarian anda. Sekiranya kamu buat try ke apa ke ni, koordinat ni salah kan, nanti kamu punya M pun salah. Betul tak? Okay. So kita guna M untuk PM. Ingat rumus dia adalah Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak X1. Seperti biasalah masih ada lagi pelajar yang terbalik. Padahalnya dia dah memang guna PM, dia pergi ambil apa? Dia ambil 4 tolak 6, lepas tu 8 tolak 4. Ambil X tolak X2 tolak X1. Y saya guna 8 tolak 4 bahagi dengan apa? 8 tolak 4, lepas tu dengan, wait kejap. So untuk yang ini kita dah 8 tolak 4, lepas tu 4 tolak 6 ya. 4 tolak 6. So akan sama dengan berapa? M dia. M akan bersamaan dengan negatif 2. Betul tak? M untuk PM ataupun keturunan. Keturunan dapat negatif 2. So ingat, nak cari normal kita mesti guna ini. M1, M2 sama negatif 1. Mesti kena ada pengetahuan ini. Nak cari keturunan normal M1 ataupun kalau diberi normal nak cari keturunan yang serenjang, bukan normal pula, normal serenjang lah. Nak cari keturunan yang normal serenjang, okey, dua-dua tu kita kena guna ni lah, M1, M2 sama dengan negatif 1. Salah satulah. Okey, kalau dah diberi serenjang nak dapat lagi 1, kita boleh dapat juga dengan menggunakan cara ini. Okey, so M1 akan sama dengan negatif 2 kan? M2 tak ada. Saya punya Google Home pun dah mabuk. So M2 akan sama dengan 1/2. Hey Google, stop. Okay. Okay, yang ini M2 sama dengan 1/2. Boleh semua? Lepas tu macam mana kita nak buat? Kita dah pergi kepada bahagian terakhir dah. Bahagian terakhir, iaitu kita nak cari dia punya persamaan yang berserenjang. Guna rumus sama ada Y sama MX tambah C ataupun boleh guna rumus ini ya. Rasanya ramai dah lupa dah. Tapi sebenarnya rumus ni adalah untuk rumus MX . Dalam metode tambahan kalau kita nak bentuk persamaan kita guna rumus ni. Sekiranya dalam model maths biasanya kita akan guna Y sama dengan MX tambah C lah. Boleh sahaja mana-mana satu boleh diterima. Kalau saya guna rumus ni, saya ambillah ni lah. R adalah 80 kan. So Y tolak sifar sama dengan M saya 1/2 X tolak 8. So kan ambil nilai ni. Ini R saya melalui, sebab dia kata melalui ini. Melalui titik R. So mesti guna R. Ini adalah Y1, X1 adalah koordinat R saya. So lepas tu expand. Dapatlah persamaan. Setengah X tolak 4.
Boleh bagi saja jawapan macam ini ataupun sekiranya kamu tak nak kata ada pecahan tak cantik, you nak ubah jadi tu y sama dengan x tolak 8 pun boleh. Dua-dua boleh ya. Dua-dua boleh. Okay. Kalau y sama mx tambah c, maknanya kamu kena gantikan untuk dapatkan c dululah. Siapa yang biasa, rasanya ramai yang biasa guna y sama mx tambah c kan? Megat guna cara apa? Y sama mx tambah c kan? Rasanya ramai semua tak suka guna cara ni. Tapi sebenarnya ini cara yang memang betul adalah guna cara ini. Ini memang cara MX yang ajar dalam MX tu memang guna cara ni. Tapi ramai pelajar selalu dia lupa guna cara ni, dia guna Y sama MX tambah C ya. Kalau Y sama MX tambah C, masuklah kamu punya X, Y. Y adalah kosong kan, Sifal. M adalah 1/2, X adalah 8 tambah C. So C saya adalah -4. Betul tak? So ganti masuk sajalah. Y sama dengan MX tambah C. So mana-mana diterima lah. Dua-dua boleh. Okay. Tapi cikgu pun risau lah. Kadang-kadang kan nanti dia tak terima mesti guna cara MX. Tapi sebenarnya dua-dua pun boleh dapat jawapan yang sama. So cikgu masih lagi tekankan guna cara ini. Okay. So ini soalan 6. Kita dah sampai separuh dah rasanya. 6. Okay. 7 pula ni. Semua dah lupa vektor. Cikgu pun keluar satu soalan je untuk vektor ni. Tapi ramai dah lupa. Ini vektor selari. Kalau biasanya vektor selari, cikgu dah bagi dalam bentuk ni, kamu dah belajar matrices kan. Matrix kan dalam modern maths kan sebenarnya tak susah tu. Tapi hanya ingat dia mesti guna konsep kalau A sama dengan lambda B tu. Kalau dia ataupun KB, sekiranya dia adalah selari, mesti guna ini. Vektor A sama dengan, dia mesti ada satu perkali kat depan. Kalau dikata selari. Maka kalau saya nak carikan nilai H tu, dia mesti nak kata selari, maknanya A akan sama dengan lambda B. Okay. A saya tulis balik 1, 3. Lambda tu saya tak tahu apa, maknanya kita nak cari dia punya perkali dulu. Kalau tak nak guna lambda, boleh guna selain daripada huruf apa-apa, tapi tak boleh guna H. Okay, tak boleh guna H. Sebab ini dah ada H di sini. So, untuk perkali ini boleh guna apa-apa huruf sahaja. Tetapi tidak boleh guna H lah. Biasanya kalau kau nampak dalam buku teks dia guna K ke, guna lambda ke. Okay. Submit baru masuk lah. Submit dah sejam lebih baru nak masuk lah. Okay, nanti tengok balik recording lah. So this one ganti balik ya. H tambah 1. Then after that, X darab masuk. 2 lambda. This is a lambda H plus 1. Okay, and this is 1, 3. Dan kamu banding sahaja. Banding sahaja. So 2 lambda akan sama dengan 1. Bandingkan X dengan X, Y dengan Y. Okay, sebab X, Y kan. 1. So lambda saya adalah 1/2. Sekarang ni tujuan saya nak cari H. Right? So memang melibatkan yang ni lah. Lambda H ni. So dah bahagian 1 saya dah dapat lambda. So I ganti masuk aje lah. So, lambda H tambah 1 sama 3. 1/2 H tambah 1 sama 3. 2 kan? So H saya sama dengan berapa? Sekejap. Betul ke? Lambda H tambah sekejap. Salah saya. Mana salah? Mana yang kesilapan cikgu? Cikgu buat short sendiri saja. Yang lain-lain tu macam tak respon. Langsung tak tahu. Lambda H tambah lambda. Apa tu? Lambda H tambah lambda. Lambda H tambah lambda. Yes, betul. Sebab masa darab tu. Ni. Ni bukan 1 lambda sebab lambda darab 1 tu lambda lah. Ni lambda. So silap di sini. So ni lambda. Okay, so ini gantilah. Lambda adalah 1/2. 1/2. Okay. So 1/2 H akan sama dengan berapa? 3 tolak 1/2. 3 tolak 1/2. Okay, so H saya sama dengan setengah H sama dengan 5/2. Okay, so H sama dengan berapa? Tekan kalkulator je lah. Darab bawa sana jadi bahagi. 5/2 bahagi 1/2 iaitu darab dengan 2. Iaitu H sama dengan 5. Boleh ke semua? Ni dah dapat bahagian. Ini 2 markah je. Bahagian A 2 markah je. Di mana dapatnya 2 markah? 2 markahnya di sini sekiranya kamu tahu. Nak banding salah satulah ni dapat K1 di sini. Lepas tu N1 lah. Okay. K1 kalau saya nampak
tapi rasanya tak ada orang betul. Soalan ni memang tak ada orang yang betul. Semua tak lupa macam mana buat. Memang dah lupa vektor kan. So ingat kalau selari, keyword dia selari, mesti ingat A sama dengan lambda B. Ataupun apa, kalau dia bukan bagi A lah, kalau dia bagi P ke P lah, P sama dengan lambda Q ke. Ikutlah fungsi yang dia beri, fungsi vektor yang dia diberikan. Okey ya. 2 markah aja untuk bahagian 1 atau bahagian A. Okey, bahagian B masih lagi vektor. Tapi ini kata vektor unit. Vektor unit ada formula tau. Ada formula. Formula dia adalah apa? Dia adalah ini, vektor unit kan. Dia adalah A bahagi dengan macam ini kan, A kan. Maknanya bawah atas tu adalah arah, bawah itu adalah, yes Awin, angkat tangan tu ada apa? Teacher nak tanya. Ya. Kalau soalan tadi tu kan, Yang ni. jalan kerja salah. Tapi kita dapat jawapan betul. Salah lah. Aduh. Cikgu dah kata kalau langkah kerja salah, jawapan betul memang salah. Dia memang kena langkah kerja yang betul baru dah boleh dapat markah. Walaupun kertas 1 ataupun kertas 2. Mungkin secara, mungkin tak tahu macam mana you buat lah. Ala-ala pun dapat H sama 5 kan, saya nampak. Memang ada yang dapat H5. Tapi langkah kerja tu tak nampak konsep selari. Dia mesti tahu nampak ni, pelajar kena tahu bahawa vektor tu konsep selari. Okey, baru boleh dapat. Konsep selari dengan buat macam mana? Dengan inilah yang dapat lambda tu. Kalau tak dapat, memang tak boleh lah. Kalau tak nampak ini. Jawapan betul pun tak akan dapat markah. Faham ya? Okey Awin, boleh? Yang lain pun sama, bukan saja Awin, saya rasa ada tanda, kalau tak silap ada ramai yang, bukan ramai lah, ada beberapa orang yang dapat jawapan betul lah. Tapi cikgu bagi salah. Kalau yang dapat nampak H5, cikgu bagi salah, tengok balik langkah kerja you, adakah sama dengan cikgu. Okey, yang ni adalah unit vektor. Yang kalau unit vektor atas itu adalah arah, bawah itu adalah magnitude. Formula dia. A tu tadi kita dah dapat, kita nak arah B kan. So B maknanya dia rujuk kepada ini. Dia nak ambil cara ni kan, B kan. So H kamu dah dapat 5. Maknanya B, vektor B anda adalah apa? Vektor B anda adalah 2, 6. Okey, 2, 6. Sekiranya kamu tulis dalam bentuk matrices lah. Kalau soalan ni dia tak kata guna dalam apa, kalau dibagi dalam matrices, kamu jawapan boleh dalam matrices. Tak ada masalah. Tapi kalau dia dalam IJ tu, kamu mesti tulis dalam IJ. Kalau yang ini kamu buat dalam IJ tu tak salah. Tak ada salah. So yang atas tu dia dah 26. So kamu boleh tulis A tu adalah 26. Lepas tu bawah itu adalah magnitude dia. Magnitude dia biasanya kalau 1 per lah. Saya buat macam ni 26 kan. Magnitude X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Kalau dah lupa macam mana dapat magnitude tu. Punca. Dapat berapa? Letak depan boleh, nak letak belakang boleh. Biasanya kita buat belakang lah macam ni. Cari magnitude 1 per X kuasa 2 adalah 2 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. Okey, A saya adalah 26. So 1 per berapa? 1 per 40 kan? 26. So kalau ini kamu buat macam ni, kamu kena asingkan dulu. Jangan tinggal jawapan macam ni. Ini macam kira tak lengkap lagi. Kira tak lengkap lagi sebab dia masih boleh dipermudahkan. Sebab set 40 tu macam mana? Set 40. Set 40 boleh dipermudahkan jadi apa? Siapa boleh buat? Set 40 akan sama dengan apa dan apa? 2 set 10. Tahu. Tekan kalkulator kan? So maknanya ini akan jadi 1 per 2 set 10. Ini 2, 6. So maka kalau ini kamu darabkan, ini darabkan kan? Darabkan masuk, ini 2 boleh potong kan? So akan jadi, apa saya pun tak keluar dah, saya pun pointer. Jadi dah okey aja. Tak payah guna ini. Okey. So yang ini 2 per 2 akan jadi 1 per 10. 6 bagi 2 akan jadi 3 lah. Sama ada kamu buat macam ni. Kenapa 2 tu hilang? Saya boleh dah simplify lah ini. Ini 2 dengan 2 tu jadi 1. Ini 6 bagi 2 jadi 3. 1 per 3 pula. Apa dah saya tulis? Tak ada 1 per bukan pecahan 1, 3 1, 3 bukan pecahan dia koordinat dia XY. Okey. Kalau kamu tak buat macam ini, kamu buat macam ni pun boleh. Pun diterima. Di mana kamu buat dalam bentuk IJ ataupun IJ itu 1, 3I tambah 3J bahagi dengan 10. Ataupun I
bahagi set 10 tambah dengan 3 set 10 J pun boleh. 1/10 lah, 1 per. Semua ni jawapan semua ni adalah jawapan diterima. I pula J. I ya. Sebab soalan ni dia dah bagi dalam bentuk matrix kan. So tak ada masalah kalau kamu buat macam ni. Kalau soalan bagi dalam IJ, bagi jawapan dalam IJ. Jangan tukar kepada matrix pula untuk jawapan akhir. Untuk jawapan akhir. Okey? Maknanya kamu dah, kalau contohnya kalau kamu masa buat tu kamu guna cara matrixa ni selesai sampai sini, tolong ubah kepada IJ. Sekiranya diberi dalam soalan ini adalah bagi dalam IJ ya. Kalau dibagi dalam IJ tu, kamu kena guna cara IJ untuk selesaikan bagi jawapan terakhir. Kalau tak, jawapan maka terakhir tu tak dapat untuk SPM sebenar. Okay. So kalau untuk ini sebab dia dalam bentuk matrices, boleh buat macam ni. Tak perlu buat dalam IJ. Okay, kalau buat macam ni pun tak salah lah, masa kamu buat tu, kat atas tu. Okay. Tapi jawapan akhir tu kena dalam inilah. Ya, ada IJ tu. So ingat kalau bagi dalam bentuk matrices, ikut matrices. Kalau bentuk IJ, guna IJ. Paling senang lah. Okay, kalau tak nanti kamu keliru pula. Okay, soalan 8. Ini soalan linear law. Masih ramai yang tak boleh lagi tukar daripada tak linear dalam bentuk linear. Tapi ini dah soalan ni dah sangat jelas diberi dalam gambar raja XY. XY against ataupun XY lawan X kuasa 2. Ini adalah formula ataupun rumus yang bukan linear. Betul tak? Lepas tu dia nak apa? Ungkapkan dalam bentuk linear yang digunakan untuk memperoleh graf garis seperti yang ditunjukkan dalam raja. Okey. So maka ni kamu kena tukar daripada tak linear ke bentuk linear. So salin balik soalan fungsi yang diberikan P tolak 1 X tambah 12 ber-X. Okey, yang ini kita tengok. Kita nak paksi Y tu kena adalah XY. Paksi X saya mesti X kuasa 2. So daripada fungsi yang diberikan, Y saya adalah 3Y. So apa yang kurang? Dia mesti usahakan bahagian ni jadi XY. So macam mana kita nak jadikan XY? Kita kena darab dengan X. Okey, langkah pertama kita darab X. Darab X 3XY. Ini pun darab X. 3P tolak 1 X kuasa 2. Yang ni darab X akan jadi 12. Setiap satu sebutan kena darab dengan X. Okay. So ini dah memang ada XY, memang ada X kuasa 2 tapi terlebih 3. So apa yang kamu perlu buat kalau terlebih? Syafira, ada? Kalau terlebih tu nak buat macam mana? Yang lain-lain tu ada ni, dengar ke tak ni? Ke dah tertidur? Sebab dalam lama sangat dah, 2 jam. 1 jam setengah dah. So kita macam mana? Yes, Nurin? Bagi 3. Nurin tak tidur bagus. Okey. So bagi 3, kita kena lepas tu bagi 3. So ni bagi 3 dah hilang lah 3. So ini pun sama dengan P tolak 1 bahagi 3 X kuasa 2. So ni 12 bagi 3 jadi 4. Okey, kalau dah ada 4 terus tu boleh tulis terus. Kalau tak nampak tak apa, buat satu lagi. P tolak 1 bahagi 3 X kuasa 2 tambah 4. So ini sudah jadi ke belum? Memang dah jawapan akhir ke belum? Dah jawapan akhir lah. Sebab kita tengok semak XY, ini X kuasa 2. Okey, memang dah boleh lah. So ini memang dah memenuhi dia punya paksi X dengan Y. So inilah jawapan dia. Yes, Nuri? Teacher kalau tak simplified tu tak apa kan yang C tu? Kena simplified. Maknanya kamu buat bagi dalam 12/3 je kan? Tak boleh. Mesti ada, ini baru boleh dapat. Tapi ini sini boleh dapat 1 markah lah. Ni soalan ni kalau tak silap 2 markah kan. Jawapan akhir tu tak dapat lah. Kalau ingat jawapan akhir tu jawapan akhir mesti apa? Simplest form. Mesti bentuk termudah lah. So you betul ke? Cikgu tak bagi markah ya? Tak, teacher bagi betul. Cikgu bagi betul. So selamatlah. Jadi tak lebih lah. Okay, SPM sebenar tak dapat tak dapat ya. Okay, so ini selamatlah kalau cikgu bagi tu. Tak apa. Bonus. Okay, so itu dah dapat untuk bahagian 1, K1N1 seperti biasalah. Kalau kamu tahu dah darab tu, ini K1 tu kalau dapat sampai sini, dapat 1 lah, ini 1. Ataupun cikgu nampak saja kamu pergi darab
X. Okey, cikgu dah bagi 1. Okey. So untuk tepat. B pula dikata diberi keturunan QR ialah negatif 2. Okey, lepas tu cari P dan nilai T. So kita guna balik tadi. Fungsi tadi berapa? XY sama dengan P tolak 1 bahagi 3 X kuasa 2 tambah 4 kan? Betul? So dari sini kita tengok kalau kita bandingkan Y sama MX tambah C, ini memang X dia dah kan, Y dia dah betul. So ini M dia, ini adalah C dia. Okay. So sekarang ni bagi tahu M dia adalah negatif 2. So maka ini adalah negatif 2. So kita bolehlah dapat nilai P dia. So P tolak 1 bahagi 3 akan sama dengan negatif 2. So P tolak 1 sama negatif 6. P sama dengan negatif 5. So dah dapat P, kita nak dapat T pula. So T itu tengok ni, titik di sini. 6T. 6T itu adalah pintasan Y kan. So maknanya C adalah C sama dengan 6T. So di sini berapa? So 6T adalah 4. So T sama dengan 4/6. Kalau bagi 4/6 saja tak dapat markah ya. So T sama dengan 2/3 baru dapat markah. Sebab ni memang baru simplest form kan. So ini N1, ini N1. Jawapan dia lah. Ini kalau kamu boleh dah bandingkan dia punya keturunan dapat lagi 1. So jumlahnya 5 markah. Tadi 2, ini 3. So jumlahnya 5 markah soalan ni. Soalan linear law memang akan wajib keluar dalam kertas 1 dan kertas 2. So cikgu harap semua memang kena yang belum mahir lagi kena usahakan supaya pandai dalam tajuk ini ya. Memang mahir dalam tajuk ni. Sebab tajuk ni memang penting. Lepas tu bukan susah sangat kalau you dah memang rajin buat soalan tu. Bentuk tu lebih kurang sama je. Okay. Soalan 9. Berapa lagi soalan? 9, 10, 15 kan? Okay. Cepat-cepat. Okay. 9 tu linear law. Linear law. Linear law pula. Circular measure. Okay. Circular measure. So soalan A. Theta. So macam mana cari theta? So ni. Ini pi ya. Soalan tu hari tu dia dah maklum kan? Pi ya. So macam mana dapatkan theta tu? Pagi 3 tadi, Awin punya tadi. So soalan ni macam mana buat? Dia dah bagi tahu, dah baca soalan dulu. Segitiga AOB, segitiga sama CC. Ini adalah sama CC. Kalau sama CC sebenarnya dah dapat jawapan terus dah. Apa maksud kalau sama CC? Sudut pendalaman tu berapa kalau sama CC? Sama CC tu sudut theta tu berapa? 60. Okey, kenapa 60? Sebab sebuah segitiga jumlah sudut pendalaman adalah 180 kan. So 180 bagi 3, so 60 lah. So maknanya theta akan sama dengan 60 darjah. Betul jawapan saya. Habis betul 60 aja. Tidak. Sebab lepas tu nak buat apa? Zurin, ada lagi tak Zurin? Tidak dalam radian Halia Husna. Okey, so macam mana kita kena convert lah. Kita kena ubah ke bentuk radian. So macam mana nak convert? Darab dengan bagi 180. Mungkin ada yang guna calculator untuk tukar terus Tapi sekiranya dia 1 markah dia mungkin diterima lah. Kalau dia soalan ni yang 2 markah tu mungkin dia tak akan terima lah. Okey. Tapi baik, janganlah malas. Tunjuklah langkah kerja. Taraplah pi per 180. Okey, sebab kadang-kadang kamu tahu kamu guna calculator tukar terus theta unit darjah dalam unit radian. Tapi apa-apa pun tunjuk langkah kerja lebih selamat. So 1.047 lah radian. Ini bahagian A ya. Sebab ini memang pengetahuan sebab dia dah bagi tahu itu adalah segitiga sama sisi. Kalau dia bukan sama sisi, mungkin kamu boleh guna cara bagi separuh ini sudut dekat, gunalah SOHCAHTOA ke sin cos tangent ke untuk selesaikan untuk dapatkan sudut dia lepas darab 2. Macam bahagian semacam kertas 2 hari itulah. Macam kertas 2 yang cikgu dah bagi tu penerangan. Tapi ini sebab dah bagi tahu terus adalah segitiga bersama sisi, so tak ada masalah. Okey. So bahagian A dah selesai, bahagian B pula nak perimeter macam kertas 2 juga sebagai perimeter, lepas tu kawasan luas kawasan berlorek. Hanya gambar raja berbeza sahaja. Okey.
So perimeter maknanya ini adalah sektor, dah bagi dalam soalan kan. So, macam tadi lah, ini adalah sektor, ini semi bulatan. Okey, bagi kan semi bulatan, lepas tu sektor ni lebih kurang sama dengan soalan kertas 2 kan. Hanya kertas 2 tu ada tambah lagi satu di sini. Betul? Sepatutnya kalau soalan tu boleh buat, ini pun boleh buat. Tapi ada yang ini langsung tak boleh buat, yang tu pun tak boleh buat. Cikgu nampak tadi Aminah, mana Aminah? Aminah ada. Tadi yang nampak masuk dah keluar ya. Aminah ada cuai. Dia boleh buat tapi dia buat sampai bahagian-bahagian tu dia cuai. Salah. Okay. Untuk yang ini perimeter, so kita kena dapatkan ini. Maknanya kita nak cari kawasan di sini. Kita nak cari panjang AB, panjang lengkuk AB dengan panjang lengkuk AQB. So maknanya panjang lengkuk AB tu kita carilah S, gunalah formula S sama dengan R theta lah seperti biasa. S sama R theta. R tu berapa? 16. Theta tu berapa tadi? 1.047. S tu kita cari SAPB ya, bagi nama. Masa exam tu bagi nama, jangan suka hati kamu buat aja, cari SSS tapi tak bagi nama. Nanti pemeriksa tu puas nak cari itu adalah untuk jawapan mana satu. Okey? Kalau tulis elok-elok tu nanti senanglah pemeriksa nak dapatkan jawapan. Ataupun cikgu nak tanda pun senang kan? Tapi tak selesai lagi, ini baru APB. Sekarang saya nak panjang lagi AQB. Okey, untuk AQB ni kita macam hari tu cikgu sebut dalam video lah. Sebab lilitan bulatan 2 pi r. So ini adalah separuh, so adalah 1/2 2 pi r, so adalah pi r sahaja. Okey. Untuk kawasan bulatan 2 pi r kan. Okey, untuk lilitan bulatan. Circumference circumference. Ataupun lilitan bulatan 2 pi r. Kalau separuh setengah kali dengan 2 pi r, so ini akan sama dengan pi r. So pi 3.142, r dia berapa? Masih lagi sama ke? R sama tak? Adakah 16? Mohon respon, adakah R dia 16 kelas? Jangan asyik cikgu cakap aja. Adakah masih lagi ikut ke tak? Cepat-cepat. Apakah R dia? Ya Zurin, R tu berapa untuk yang ni? Untuk yang ini dia punya R tu berapa? R dia di sini kan? So berapa? Nama cikgu tak sebut tu, jangan dah tidur Iman, oh Iman ada, Haris? 8, kenapa 8 Haris? Boleh tak terangkan kenapa 8? Kenapa bukan 16, kenapa 8? Kan ini 16. R tu bukan 16 lah. Kenapa 8 Haris? Yang lain setuju tak 8? Ke macam cikgu tulis tadi 16? Setuju. Okay. Sakri, are you there? Are you agree that this is 8? Why 8 centimeter, the radius? Yeah, sure. Yeah, why you agree? Why is 8? It's not 16. Why? No, No, I don't know. You don't know. Here is what triangle is this? Equilateral, right? This is equilateral triangle. This 16, Yeah, 16, 3 sides same. side the same, right? So this is 16 at the radius, right? Not for these semi-circles. Wrong. Ketuk kepala dah, sabit. Okay, yes, this is 16 here, but this is not the radius, right? Radius is half of it, right? Separuh daripada ear dia. So 8 lah. Tengok tanya lama-lama tak orang bagi saya jawapannya. Mungkin ada tahu tapi tak tahu macam mana nak terangkan kenapa itu 8. Kena tahu macam mana terangkan. So nanti kamu boleh cerita pada kawan balik. Okay, terangkan pada kawan anda. Okay, kawan tak masuk kelas kan? So ini 25.136 masih lagi cm. Okay, terlebih tak apa. Jangan kurang daripada 4 angka berarti ya. Okay, pastikan masa kamu buat tu round off dengan betul. Maknanya belakang ada nombor lagi kan? So pastikan round off dengan betul. Okay, kenapa saya buat 3 perpuluhan tapi bukan 2? Sebab nanti saya akan jumlah-jumlah semua kan. Nanti baru saya round off. Okay, so sekarang saya dah dapat. So saya nak carikan perimeter. So I want to find the perimeter. So I jumlahkan kedua-dua je lah. 16.752 tambah dengan 25.136. So jumlahkan, nanti saya baru bundahkan kepada 4 angka berarti. This is my answer. Okay, you can double check whether it's correct or not. Then remember, since it's perimeter, the unit is centimeter. Tulis unit, jangan tak tulis. Masa kat sini kalau tak tulis, apalah last ni mesti ada cm. Last mesti ada cm. Okay, boleh?
Okay, so kita pergi bahagian C pula. Bagi markah dulu. Berapa markah? Macam mana bagi markah kan? Ni mana-mana satu betul, dapat 1. Ini dapat 1. Ini dapat 1. Okay, maknanya sekiranya sini kamu 2 ni jawapan kan, salah satu salah. Tapi kamu ambil 2 nilai ni pun masuk di sini dengan betul. Ini masih lagi dapat lah. Ini boleh dapat. Tapi ini K1 ni bagi salah satu kan. Cikgu kata bagi salah satu. So kalau 1 betul, dapat 1 lagi. Ini walaupun salah satu nilai salah. Tapi kamu masukkan nilai sebab kamu tahu pergi cari ni, kamu tahu parameter sebenarnya ada gabungan dari ini dengan ini kan. So maka dapat lagi langkah kerja 1 lagi lah. Tapi jawapan memang akan salah lah kan. So itu caranya ya. Okey, dapat markah. Okey, C pula nak luas. Okey, luas macam tadi lah. Luas macam soalan dalam kertas 2 juga. Ini adalah tembereng, right? Tembereng. So salah siapa yang rasa cikgu laju yang ni boleh tengok balik yang video yang cikgu bagi dalam paper 2 tu. Sama je. So kita nak cari tembereng ni, ambil luas semi bulatan, tolak tembereng ni. Okay. So yang seperti mana yang Megat selalu suka guna kalau nak dapatkan dia punya area of segment kan. Megat suka guna setengah R kuasa 2 theta tolak sin theta. Betul tak Megat? Ya kan Megat? Selalu dia kata, kalau saya tak nak hafal formula ni, saya guna setengah R kuasa 2 theta tolak dengan segitiga ini. Segitiga ni setengah AB sin C. Pun boleh. Okay? Tapi Megat selalu cikgu boleh ke guna? Boleh, tak ada salah. Okay, boleh. Okay, sebab ini pun hasil gabungan daripada setengah R kuasa 2 theta tolak dengan setengah AB sin theta. Sebab ini AB ni sebab dia jari dia sama kan. So jadi R kuasa 2 juga. Okay, so boleh aja. No problem. Terbitan daripada itulah. R tadi 16 kan? 16. Okay, theta yang ada sin sudut. Yang tak ada sin guna radian. So theta tadi ada 1.047 tolak dengan sin 60. Okay. So dapat berapa? Sepatutnya kalau ikut jawapan cikgu saya dapat inilah 23.165. Okay. Lepas tu maaf lupa tulis pula area of apa? Area of segment maknanya ini kawasan ini. Okay, kawasan tu. So kalau area of shaded kita ambil area of semicircle minus the area of segment. Cikgu buat teruslah area of shaded region sama dengan area of semicircle minus area of segment, right? So area of semicircle kita guna pi r kuasa 2 separuh daripada tu 1/2 pi 3.142 r is 8 it's not 16 equal 16 nanti salah pula kan 8 semi bulatan 8 kuasa 2 tolak dengan segmen tadi 23.165. So jawapan akhir saya 77.38. Boleh semua? Ni cikgu bagi laju sikit sebab ini soalan yang terperinci. Cikgu dah terangkan dekat kertas 2. Soalan yang lebih kurang sama sepatutnya. Boleh buat. Okey cikgu skip kepada soalan seterusnya. Soalan 10. Ada 5 lagi sempat ke? 20 minit. Okey, soalan 10 ni kita nak cari nilai ni apa limit. Okey, limit. Tak ni ramai tak dapat betul. Ni kalau tak rasanya bahagian A macam tak ada yang betul. Bahagian B baru ada yang betul kalau silap. Okey. So yang ini kita tak boleh ganti kosong terus. Kalau you tuan tengok, kalau you kosong di sini, kosong di sini. So kosong tambah 9 ataupun sifar tambah 9 ada 9 kan. 9 punca 9 adalah 3. So 3 tolak 3 kosong dah. So tak dapat jawapan. Bawah ni tak boleh kosong kan. Tak boleh sifar. So dia akan jadi error tidak tertarif. Okay. Undefined. So you cannot direct to substitute the 0. So what you can do is you have to multiply by the conjugate. Kalau dia cert, melibatkan cert, mesti darab dengan conjugate dia. Okay. So kamu akan buat terus. Ganti, tulis baliklah salin ni. Darab dengan konjugat dia di mana ni 3 tolak set X tambah 9 kan. So kalau darab dengan konjugat 3 tambahlah set X tambah 9. Ada yang memang dia darab konjugat tapi masa dia kembang tu dia salah. So kalau kamu tahu darab konjugat tapi masa kamu kembang tu salah, masih lagi tak dapat markah pertama. Mesti dengan syarat darab konjugat dan kembang dengan betul,
baru boleh dapat markah yang pertama. Okey? Memang sangat straight lah sekarang. Tambah tu tolak kan. Atas bawah kena sama lah. 3 ini ada, kalau ini tolak, kita sini tambah kedua-duanya. So darab kamu mesti pastikan kamu kembang dengan betul. So ini kembang bawah tu, atas tu kalau tak boleh tu buat satu-satu dulu. 2x kali 3 berapa? 6x lah. Betul? Lepas tu satu lagi. Yang ni kita darab ni kan. Ini darab ini darab ini. Kan? Okay, so tambah dengan 2x darab dengan x tambah 9. Untuk yang atas lah dah selesai. Darab 2 dah. Okay, lepas tu yang bawah 3 darab 3. Ini 3 darab 3, 9. Lepas tu 3 darab dengan positif. 3 set x tambah 9. Tolak dengan 3 set x tambah 9. Lepas tu tolak dengan x tambah 9. Sebab set x tambah 9 darab dengan set x tambah 9 akan dapat inilah. Kenapa saya sekali lagi kenapa saya buat kurungan? Sebab nanti ini melibatkan dua sebutan. Okay, mesti nampak 4 kat bawah masa kamu kembangkan ini. Kalau tak nampak tu kamu kena buat asingkan. 3 tolak x tambah 9. Lepas tu 3 darab set tambah 9 kan. Cikgu hodor lah cikgu tulisan cikgu nak cepat dah. So ini buat macam ni. Darab. Mesti ada nampak 4 ni. 1, 2, 3, 4. Okey, baru dapat markah. Kalau salah kembang memang tak dapat lah. Okey, lepas tu ni tengah-tengah ni akan hilang kan. Ini. Sebab 1 tambah 1 tolak. So bawah akan tinggal apa? Akan tinggal. Kita masih belum lagi ganti x menghampiri sifar. So tulis balik dulu. Atas tu 6x. Tulis baliklah 6x tambah 2x set x tambah 9. Bawah tu yang dah permudahkan akan jadi 9 tolak x tolak 9. Okey, kenapa tolak 9? Ini di sini tolak x negatif positif negatif 9. So 9 tolak 9 sudah jadi kosong ataupun sifar. So kamu akan dapat ini. Memang panjang lebar sikit lah. Tapi itu caranya kamu nak jawab negatif x. Okey, so sekarang ni cikgu kalau ganti terus tu masih lagi tak boleh kan kalau saya ganti terus. Kalau ganti x kosong pun tak boleh kan. So akan jadi undefined juga. Tapi saya boleh pecah kepada 2. So jadikan saya pecahkan kepada 2 sebab atas ada 2 ni. Saya buatkan kepada 2. 6. Kenapa tak dapat lah? Jadikan 2. Okey, 2 sebutan lah sebab dia adalah pecahan kan. So buatkan dia sebab sama dengan, cikgu tulis bawa ke sebelah kiri sini ya. So akan sama dengan limit x approaches 0. 6x over negative x plus 2x set x plus 9 over negative x. So yang ini kamu boleh simplify. Potong-potong. Okay. So ini pun sama potong-potong. So tinggal berapa? So dua-dua negatif lah. Ada negatif. So akan jadi limit. Stick ke bawah sini. X approaches 0. Negative 6 minus 2 set x plus 9. So ini dah boleh buat. So sama. So apabila this one x approaches 0, so ini kosong. Maka dia akan jadi negatif 6 tolak 2. Okay, sifar plus 9. Negatif 6 minus 2 set 9. So negative 6 minus 6 right. Minus 2 times 3. So ini akan jadi negatif 12. So baru dapat jawapan. Bukan kosong kalau kosong memang tak dapat. So tengok cikgu buat tu, Allah cikgu panjangnya, lebarnya kan. Tapi masa exam tu memang kena buat macam tu lah. Tapi slow and steady supaya dapat jawapan. Boleh ke semua? Ada dah pening ke? Yang pentingnya sisi ni. Okay. Darab conjugate betul. Okay, yang seterusnya tak ada masalah dah. Saya nak, kalau dah pisah kepada 2, sebab kamu tengok ni kalau kamu ganti kosong di sini masih lagi tak dapat markah tu, bukan tak dapat, masih lagi dapat undefined tu, maknanya kamu tak selesai lagi. Kamu mesti tahu jawapan mesti bukan undefined. Dia mesti usaha untuk dapatkan, pisahkan dia ke macam mana gantikan. Okay, so jawapan negatif 12. 2 markah je. Nasib baik cikgu bagi tu markah tak banyak. Okay, kalau dapat conjugate, lepas tu semua buat dengan betul ni dapat 1 markah di sini, jawapan 1 markah ya. Cikgu bagi. Okay. So yang ni pun sama.
Ini pun sama tapi ini lebih mudah. Ini tak payah buat konjugat tapi kamu kena menggunakan pengetahuan pemfaktoran. Okay. So X kuasa 2 tolak 4X tambah 3 bolehlah guna kalkulator. Kalau nampak sebab kamu ganti X tu memang akan sifar juga kan. Tak boleh kan. Ganti sifar pula 3. Ganti 3 ni memang akan dapat kosong. Tak boleh. So apa yang kamu boleh buat? Ini adalah X tolak 3. X tolak 1. Sekiranya kamu buat pemfaktoran, tekan kalkulator ABC tu, kamu dapat ini. Yang bawah tu pun sama, 2X tambah 1, lepas tu X tolak 3. Ini faham tak macam dapat ni? Kalau you tak percaya, kembang balik, kamu akan dapat balik persamaan tersebut. Dari 3. Okay. So yang ini, sebab cikgu nak laju. So ini potong. So kamu akan dapat yang ini. X tolak 1, ini akan jadi 2X tambah 1 ya. Nanti ganti masuklah. 3 tolak 1. 2 darab 3 tambah 1. So akan jadi 2/7. So sama macam tadi. Ini kamu buat dengan betul. 1 markah. Jawapan 1 markah. Ataupun kalau you dah nampak sampai sinilah. Kamu sampai sini. Okay. Boleh dapat 1 markah. Okay ke? Yang limit. Sebab hari tu cikgu sempat mengajar sampai limit saja kan. Lepas tu pembezaan peringkat pertama tu cikgu tak bagi. Ada sampai peringkat pertama cikgu yang bagi kan. Ada paper tu ada tadi. Okey soalan 10 dah. Okey 11. Okey 11. Okey soalan 11 ni adalah soalan permutation combination. Ada yang betul jugalah tapi ramai salah juga. Ramai salah juga. Maknanya lupalah macam mana buat. Ni bahagian A, susunan tu bermula dengan konsonan. Kita ada SEMUA, semua ada 5 huruf, bukan digit, 5 huruf. So dia mesti mula dengan konsonan. So semua tu ada berapa konsonan? Berapa, how many vowels, how many, so the number ways to arrange all the vowel are consonant, right? Ada dua vowel kan? E dengan A. Okay, so konsonan tu ada berapa? Konsonan tu 3 lah. Okay. Wait. U pun vowel. U betul tak? 3 kan? 3 vowel, 2 konsonan. Betul? So dia mesti mula dengan konsonan. So kita ada 5 huruf. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so yang pertama tu kita mesti mula dengan apa? Ini syarat dia. The condition must be consonant. So how many consonant letters that you have? 2. So ada 2 kemungkinan untuk isi digit tempat yang pertama. Ada 2 kemungkinan. Sama ada M ataupun S. So ada 2 kemungkinan. Betul? Lepas itu boleh saja apa-apa huruf saja. So kalau dah isi 1 huruf dekat tempat yang pertama, daripada 5 tu tinggal berapa huruf? Tinggal berapa lagi? Dah isi 1 dah. 4. So yang ni 4 lah. So dah isi 4 isi 1, tinggal lagi 3. Lepas tinggal 2, tinggal 1 lah. So darabkan. So akan sama dengan 48 cara. Okay. Kalau kamu guna factorial tu kita ambil 2. Sebab 2, kenapa 2? 2 tu consonants mesti mula dengan sama ada S dengan M kan. So ada 2 cara lah. S atau M. 2 aja. Lepas tu kali dengan 4 factorial pun boleh. Sama aja. Ataupun 4 pi 4. Okey, mana-mana satulah cara boleh dapat. Ni soalan 2 markah je lah. K1, N1 lah. Ini K1. K1 di sini, N1 di sini. Okey. Ini A ya. Okey, B pula konsonan mesti berada sebelah menyebelah. Mesti kedua-dua belah. Konsonan dia S dengan M. So macam tadi juga kita tulis dulu. Kalau nak senang biasanya cikgu suruh lukiskan. Okey, mesti menyebelah. S, M. So kalau dia menyebelah tu, you mesti anggap dia satu aja. Satu tempat aja. Okey, longkokkan dia. Ikat dia sama-sama. Sebab dia mesti bersama-sama. Sama ada SM ke SM masih kat sini atau di sini atau tak ada lah. Dua-dua cara aja. Sama ada sini, sini. Lepas tu dia boleh pusing lagi. SM ke MS ataupun MS. Betul tak? So kamu ikat dia, anggapkan ikat sekali. So ini ada ikat sekali, dia adalah 2. 2 faktorial juga. Lepas tu masih kira tu berapa tempat lagi? Ini kira sebagai satu tempat aja. 1, 2,
3, 4. So kali dengan 4 factorial. So sama dengan 48. Yang ni tak sama dengan tadi sebab tadi tu dia kata mesti mula dengan konsonan saja. Tapi sekarang ni konsonan ni mesti duduk sebelah menyebelah. So you anggap dua tu mesti ikat sekali. Dia di sekali. Dia tak boleh asing. Lepas sekali tu dia pusing lagi. Kenapa 2 factorial ni? Sebab 2 factorial ini ada SMMS. Dia boleh pusing. So ada 2 factorial. Okey. 4 ini sebab ni 1, 2, 3, 4. Yang ni boleh isi sini dan seterusnya. So ada 4 tempat. Dia anggap ni ikat sebagai satu dah. So ini cara dia. So K1 N1. Ada syarat untuk permutation combination yang syarat tu kena tahu macam mana kamu susun lah. Baru itu adalah condition. Okay, syarat tu kena buat dulu baru buat yang seterusnya. Okay. Okay, untuk C pula semua worker mesti diasingkan. Ada 3 worker kan? 1, 2, 3, 4, 5. So 3 worker tu kena asingkan. Maknanya ini mesti worker, konsonan, worker, konsonan, worker. Maknanya semua worker akan diasingkan. Betul tak? Okay, so ini pun sama. Di sini kalau kita ada 2 worker, 2 konsonan, 3 worker kan? Maka dia punya tempat akan pusing-pusing lah. So akan jadi 2 factorial darab dengan 3 factorial. Sama dengan 12. Itulah jawapan dia. So kenapa 2 factorial? Sebab worker, kepada 2 factorial adalah K, konsonan anda. Ni K anda, ada 2. Dia boleh K ni boleh masuk sini. Betul kan? So ini 3 pun 3 ni. Boleh pilih, dia, ini boleh masuk sini, ini masuk sini. Maknanya dia punya huruf tu boleh pindah-pindah. So 3 kemungkinan. Maknanya ini S tadi apa tu? S dengan UA kan? S, U. Dia mungkin kalau tak nampak tu boleh macam ni. S. Okay, ini S, U, A. Ini pula mungkin U, A. Ini S. Boleh lagi satu di mana? Ini A. Ini A kan? Ini A, ini S. Ini adalah U. Macam ni. So ada 3 kemungkinan. Sebab dia 3 factorial lah. 2 factorial tu ni K. Semua kan S dengan M. Ini boleh S, M, ini M, S. Boleh jadi macam ni. Okay, nanti dia ada susunan dia lah. Nanti banyak lagi susunan. Kalau tak pasti buat macam ni 12, nampak ada macam submit lah. Tak silap. Dia senaraikan satu-satu. Betul lah. Senaraikan satu-satu. Supaya kira lah. Sebab 12 tak banyak lagi. Boleh lagi senaraikan. Kalau banyak sangat tu susah nak senaraikan satu-satu lah. Itu konsep dia. 2 factorial kali dengan 3 factorial. So 12 untuk C ya. Okay, 12. Ini adalah combination. Okay, combination. Ramai tak boleh buat juga. Buat P juga. Okay, ini kata dia ada 5 ahli. Kita highlightkan dia punya apa ni? Kata kunci dia 5 daripada 8 lelaki, 7 perempuan. Cari bilangan jawatan kuasa dibentuk jika lelaki adalah majoriti. Kalau lelaki majoriti mesti berapa orang sekurang-kurangnya? Mohon jawab soalan saya. Kalau majoriti lelaki, sekurang-kurangnya berapa orang lelaki? 8. Yes. Okay, 8 sebab majoriti 8. Tapi dia kata kalau dia boleh jadi semua 8 ataupun macam mana? Dia 8 lelaki, 7 perempuan kan? Tapi dia, bukan 8. Dia 5 saja ahli yang boleh bentuk 5 ahli saja. Bukan 8, 5 ahli saja. Kalau majoriti jabatan kuasa tu kena ada lelaki, adalah sama ada kita tak ada perempuan kan, semua lelaki lah. Mana semua lelaki, mana 5 pun lelaki. Ataupun kita hanya ada satu, kalau 5 lelaki ataupun 4 lelaki ataupun 3 lelaki. Sorry 4. Okay, betul lah kita mesti ada majority adalah 4 lah. Boleh jadi 5 juga. Boleh jadi 5 juga. So ada 3 kemungkinan. So maka untuk yang pertama kita nak boleh jadi daripada 8 lelaki kan. Kita boleh pilih, choose kita boleh pilih 3 lelaki. Lepas tu daripada 7 perempuan, kita pilih 2 perempuan. Hasil ini mesti 5 orang. 3 tambah 2, 5. Kira majority juga 3 lebih daripada 2. Okay, ataupun kita ada 8 orang lelaki, kita pilih 4 lelaki. Tinggal lagi satu tempat tu, saya buat jadikan perempuan. So 7C1. Satu lagi kemungkinan di mana semua adalah lelaki. Tak ada pun perempuan sebagai ahli tu. So 8C5
darab dengan 7C kosong. Macam ni. So ini kombinasi macam ni, tulis tekan kalkulator anda. 1176 tambah lagi 490 tambah lagi ini. So jumlahnya jawapan ni 17,022. So sebab dikata soalan dikata majority adalah lelaki. Majority tu mesti lebih daripada perempuan lah ni. Kalau saya pilih 2 tu tak boleh jadi majority dah. 2 kepada 3 dah. Maknanya kalau 2 lelaki, perempuan akan jadi 3. So itu bukan majority. So majority 3, 4 ataupun 5. Ada 3 kemungkinan. Okay, 3 markah itu di sini dapat 1. Sini dapat 1 lah. Kalau dapat sini dah boleh 1, 1, 1. 3 markah lah. Ataupun mana-mana satu betul, dah dapat 1 markah. Okay, markah yang kedua tu semua kena betul. Lepas tu jawapan kena betul. Markah yang ketiga. So jumlahnya 3 markah. Okay. Sikit lagi kita habiskan lah. Cuba habiskan 13. 3 soalan lagi kan? Oh tak, lagi. Ada banyak lagi yang belakang tu. Okay, tak apa. Saya stop, cikgu stop dekat soalan 13. Okay, 14, 15 tu yang soalan panjang tu nanti kita sambung ataupun cikgu cuba buat video nanti. Okay, sebab dah 2 jam. Cikgu rasa ramai dah penat dah. Mungkin cikgu cakap pun tak dah masuk otak dah kan. So soalan 13 tu fungsi kuadratik ya. Fungsi kuadratik soalan 13. Soalan ni kamu kena tahu macam mana buat penyempurnaan kuasa 2. Untuk kertas 1, cikgu rasa bukan confused dengan form 4. Form 4 tak ada. Form 4 saya dah bagi terus tak suruh buat penyempurnaan kuasa 2. Yang ni, untuk penyempurnaan kuasa 2, kena pastikan A mesti 1 dulu. Ini A ni bukan 1. So 3 kamu kena faktorkan dulu. Untuk kena pastikan dia punya maximum point ya, kena buat penyempurnaan kuasa 2. No shortcut. Memang kena buat penyempurnaan kuasa 2. Cikgu buat soalan ni memang cikgu nak pastikan semua boleh buat. Kalau boleh, ramai tak boleh buat lagi, saya tahu penyempurnaan kuasa 2. Tolong latih. Okay. Langkah pertama, keluarkan buat pemfaktoran dulu, keluarkan naik 3. So yang dalam tu akan jadi apa? X kuasa 2, tolak 2X. Okay. Tolak 5. Tolak 5 per 2. Sebab keluarkan 5 per 3, sorry. Sebab kalikan 3 kan. So pastikan apabila saya darab masuk, saya dapat balik ini. Okay. Pastikan A adalah negatif, A adalah 1, baru kita boleh mula buat penyempurnaan kuasa 2. Okay dah. Pastikan A dah 1. So seterusnya, ini tulis balik ya. Okay, depan yang pertama, sebutan pertama dengan kedua tu tulis balik. Ingat tambah yang ni. Tolak kuasa 2. Yang belakang tulis balik. Ikut saja langkah yang cikgu mengajar tu. Okay, yang dalam kurungan tu tulis apa? Dalam kurungan tu ambil perkali B bagi 2. Maknanya negatif 2 bahagi 2. Negatif 2 bahagi 2. Kalau sini negatif, mesti dalam tu mesti negatif. Okay. Kalau positif di sini, bawah ni, dalam ni tak payah tulis lah. Saya nampak ada yang salah, boleh buat tapi salah di sini dia tak buat negatif. Kalau tak buat negatif, nanti kamu mesti salah. So tengok 3 terms pertama ni akan bentuk perfect square. Okay. Kuasa 2 sempurna. Tengok yang ini kuasa 2, ini pun kuasa 2, ini dengan ini gabungkan. Okay. So naik 2 per 2 akan jadi negatif 1. So akan jadi X tolak 1 kuasa 2. Yang belakang tu buat seperti biasa. Pemudahkan. Negatif 1 kuasa 2 tolak 5 per 3. 3. Kalau tak percaya, dia pergi kembangkan. Negatif X tolak 1 kuasa 2. Adakah sama dengan ini? Mesti dapat yang ni. Okey, yang belakang ni kamu akan selesaikan. Kamu akan dapat tolak 1. Tolak 1. Kejap. Tolak 1 kuasa 2. Tolak 1 lah. Tolak 1. Tolak 5 per 3. So, kamu akan dapat yang ni lah. X tolak 1 negatif 8 per 3. Kemudian buka kurungan X tolak 1 tambah 8. Okay. So, ini dah dapat. Lupa. Kuasa 2. Kena tulis balik. So, baru kita dah buat penyempurnaan kuasa 2. Dari sini, kita nampak ini adalah X saya, ini adalah Y saya. Okay, maka saya punya maximum point adalah apa? Tolong tuliskan untuk cikgu. Cikgu dah tolong buat penyempurnaan kuasa 2. Hanya bagi saya koordinat. Mana satu X, mana satu Y. Oh, cannot catch up with this. Submit. Okay.
Yalah, teacher too fast also lah because I want to catch up time because I cannot finish. Kalau dah dengar, masih lagi tak faham, nanti PM cikgu ya. Jangan risau. Okay. Sekarang ni mana satu dia punya maximum point bagi saya koordinat X tu berapa? Semua tepu dah otak kan. Cepat-cepat. Cikgu dah buat dah, tolong buatkan ni. So dari sini, apakah X? Mana satu nilai X, mana satu nilai Y untuk tuliskan dia punya maximum point tu. Cepat. Syafiza, Afika, Alia Dana, ada ke? Azika, Iman. Tolong bagi cikgu jawapan cepat. Kalau nak habiskan cepat, cepat bagi. Tak ingat macam mana nak bagi maximum point ya? So yang X ingat, ini X dia, ini Y dia. X tolak 1 sama sifar. So X saya 1 lah. Okay, lepas tu Y saya adalah 8. So titik maksimum adalah 18. Tujuan kita buat penyempurnaan kuasa 2 adalah untuk mencari titik maksimum ataupun titik minimum. Kita boleh terus dapat daripada fungsi kita. Okey, sebab ini A dia negatif, memang kita akan dapat maksimum lah. Sebab ini adalah graf masam, turun bukit. Kalau positif dia bentuk U lah. So akan titik minimum di sini. Ini maksimum. So ini adalah kita panggil maximum value. Okey, ini adalah kita punya nilai X. Kalau dikata persamaan aksis simetri adalah persamaan paksi simetri, X sama dengan 1 lah. Ini ada kalau kata cari maximum value ataupun nilai maksimum bagi Y adalah sama dengan 8. Tapi soalan ni dia kata nak maximum point, titik maksimum. So bagi dalam koordinat 1,8 yang ingat mesti ada kurungan. Kalau kamu buat 1,8 sahaja tanpa kurungan tu salah. Okey, tak dapat. Okey. So untuk soalan ni macam mana dapat 4 markah? Yang ni langkah pertama kalau kamu tahu bahagi 2. Sebenarnya bukan yang ni, cikgu bagi sini. 1 markah di sini. Sekiranya kamu tahu macam mana faktorkan, jadikan A sama 1. Ini lepas tu bagi 2, langkah markah kedua. Dapat yang ini dah, markah ketiga. Ini koordinat betul dan 1. Ini 4 markah je ke? Saya bagi. 1, 2, 3, 4. So ni 4 markah ya? 4 markah betul. Okey, 4 markah lah. Okey, seterusnya dia nak cari HKM. Ni soalan sama kan? Okey, soalan sama. So tengok ni. X dia 3. Tak. Soalan lain. Soalan lain. B, bahagian B dah. Tak sama dia bagi ya. So ini dia bagi fungsi dia. Fx sama dengan MX tolak H kuasa 2 tambah 5. Okey. Soalan ni bentuk itu sudah dalam penyempurnaan kuasa 2. So tak perlu buat penyempurnaan kuasa 2 bagian macam bahagian A. Untuk yang ini, kita boleh tentukan dia punya nilai minimum. Ataupun nilai minimum dengan minimum point. So apakah minimum point dia berdasarkan soalan ni? Berdasarkan fungsi ini. Ini dengan ini. H5 betul? Okey, H5. So H5. Tapi so kamu kena dapatkan H lah. Betul tak? So rujuk kepada gambar lajak sini. Ini minimum dia. So H dia berapa? So nilai H dia berapa? Ni ya. Dia tak bagi secara langsung tapi secara tidak langsung dia dah bagi tahu sebab ni adalah titik minimum dia. Nilai X adalah 3. So H kamu adalah sama dengan 3. Okay, K pula. Tengok K ni berapa? Nilai K berapa? Ini titik minimum dia. Ini adalah H5 kan? So H5 adalah X. Sebenarnya ini adalah 3, 5. So Y adalah sama dengan K. So K adalah 5 lah. Secara tak langsung dah bagi tahu anda daripada gambar rajah. Okay. Tengok ni. Y sama K ni. Okay. So yang last itu adalah M. Apakah M dia? M tu mana? M tu kat sini kan? So ini lain. Ini kamu tak ada cara lain. Kamu kena ganti. Ganti dengan cara masukkan nilai. Fx sama dengan M tak tahu kan? Tapi X kamu sudah boleh masukkan ni. Ambil koordinat ni. Ambil mana-mana koordinat sahaja untuk dapatkan A. Kalau saya pilih B, X saya adalah sifar, saya buat kosong. Tolak 3, H saya 3 kan? Okey, lepas tu tambah 5, kuasa 2. Lepas tu Fx saya, ini Fx saya, so 8. So akan jadi M darab ini M darab dengan 9 kan?
So 9M sama dengan 3. So M sama dengan 1/3. So dapatlah M. Untuk H dengan K kita direct. Tapi untuk M kita kena kira. Okay. So yang ni pun 4 markah kan. 4 markah. So ini dapat 1. K dapat 1. Okay, yang ni kamu ganti masukkan ni dapat K1. Ini jawapan 1 markah. Okay. So jumlahnya 4 markah. Okay. Ini adalah, ini dah soalan panjang kan. Soalan apa? Ini soalan 13, 14, 15. Dah kira soalan 8 markah ya. Tapi cikgu suruh buat pilihan kan. Buat 2 soalan daripada 3 tu kan saja kan. So mana-mana 2 yang tertinggi lah. So tinggal lagi soalan 2 soalan 14 dengan 15. Nanti cikgu akan cuba buat video lah. Tapi rasanya 14 tu ramai boleh buat. Okay, ni soalan ni kalau nak yang belum buat, yang tak boleh buat tu, yang belum buat pembetulan, sila tengok balik soalan indices log. Ini kita ganti masuk saja. Indices log lah. Betul lah. Ganti sahaja. Bukan indices log, sorry. Progressions. Okay, progression. Soalan progression lah. Okay, ganti tengok balik. Contoh yang lebih kurang sama je. Cikgu ambil dari sana. Boleh ke? 14 dan 15 tinggal 2 soalan. Cikgu cuba buat video sekali dengan yang kertas 2. Kertas 2 pun tinggal, kalau tak sempat tu nanti masuk sekolah pun kita sempat jugalah nak sikit soalan kalau banding dengan banyak-banyak ni. Okey ke? Semua dah tidur ke? Okey teacher. Cikgu rasa macam tak ada take 5, semua dah tepuk otak. Cikgu pun dah kahak pun tak boleh nak bercakap dah. Macam tersasar, asyik tersasar dah bercakap . Ada soalan apa-apa nak tanya? Cikgu harap apa yang dah bincang tu kalau tak faham, nanti cikgu upload video tu tengok balik. Okey, masih tak faham lagi PM cikgu. Okey, PM cikgu jangan malu-malu. Yang pentingnya usaha buat ini pembetulan kena buat pembetulan semua. Hazika ada lagi tak? Oh Hazika, Iman, are you there Iman? Yes or no Iman? Because I don't see your response. Hazika ada. Iman? You there not Iman? Cikgu panggil kali pun dia tak respon. Siapa lagi yang tak respon tak cikgu? Afika, ada ke? Nanti cikgu tahulah siapa yang dah keluar tu masa cikgu kelas habis. Kalau yang cepat-cepat keluar tu ada lah. Lama-lama baru keluar tu memang tak dengar dah. Okeylah, kita jumpa minggu depan hari Isnin. Okey? Ada apa-apa? Tak ada apa-apa boleh keluar dah. Thank you kelas. Thank you teacher. Okay, bye.